Dan juga kita akan berbicara mengenai bagaimana sebenarnya untuk kita memanusiakan ekonomi. Juga sebentar sahaja lagi. Tapi apa yang ingin kami kongsikan juga kepada mereka yang menyaksikan semalam debat modal baharu ekonomi Malaysia yang bersiaran secara langsung di TV1 saluran berita RTM dan juga aplikasi RTM Klik. Tengok tak Ifai? Tengok. Macam mana, apa yang boleh Syafiqah gambarkan berdasarkan debat yang berlangsung semalam? Satu program yang menarik, kalau boleh diteruskan lagi, kita perlu jadikan budaya debat ini sebagai satu budaya. Jadi kenapa di sinilah kita boleh melatih sebenarnya, khususnya anak-anak muda, bagaimana untuk berani melontarkan fakta dan juga idea di luar sana. Betul. Dan paling penting dalam satu isu perdebatan ini, kita harus memberikan fakta dan juga fakta, idea dan juga idea untuk kita dapat memahami konteks perdebatan tersebut. Jadi kita mengharapkan lebih banyak perdebatan yang akan berlangsung seperti di RTM, insya-Allah. Ya, betul. Lagi-lagi dalam aspek politik, ekonomi dan juga sosial. Jangan lupa juga Sabtu ini PRU DUN ke-15. Dah semak ke belum? Betul, itu soalan saya tanya kepada penonton semua. Dah semak ke belum? Itu yang paling penting sekali. Semak di mana tempat untuk mengundi. Jangan lupa untuk membawa kad pengenalan sekali. Itu adalah aset paling penting untuk kita bawa. Jari memang bawa lah. Jari memang ada. Tapi kad pengenalan juga perlu untuk kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang rakyat Malaysia di 6 negara yang akan berlangsung PRU DUN ke-15 di sana nanti. Jadi kita nak berehat seketika. Sekembalinya selepas ini banyak lagi topik-topik menarik ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Salah satu ikhtiar adalah untuk mencipta aset biodiversity dalam pasaran perdagangan karbon melalui usaha pemuliharaan dan penghutanan semula. Bagi menambah baik tahap sara diri serta meningkatkan keterjaminan makanan. Tumpuannya adalah menambah lulusan tanaman tetapi mengoptimum penggunaan tanah-tanah perdagangan sedia ada, meningkat daya tahan sektor agro makanan melalui aplikasi teknologi pertanian. Ini termasuklah pendekatan pertanian regeneratif yang mampu berdaya tahan mengikut daya tahan iklim serta penggunaan teknologi AI. Kita mulakan dengan satu rencana besar menambah baik infrastruktur pengairan kawasan Mada, Kedah Perlis bagi meningkatkan produktiviti pengeluaran padi kepada 5 musim dalam tempoh 2 tahun dan ia melibatkan prasarana yang bernilai 3 bilion ringgit. Ini tidak termasuk kemudahan-kemudahan lain yang perlu disediakan oleh kerajaan. Bagi menyediakan sokongan kepada industri makanan tempatan untuk meningkatkan pengeluaran, 200 juta ringgit disediakan di bawah Agrobank untuk membantu menyediakan kemudahan pembiayaan khususnya untuk aplikasi teknologi moden untuk pertanian. Hasil perpaduan bersama. Inisiatif sudah bermula. Pembaikan dan pembaharuan dilaksana. Demi negara, rakyat sejahtera. Ketika harapan masih menyala bagi membina negara bangsa. Mandat rakyat paling utama atas nama Malaysia. Langsung Grandstand PRU DUN ke-15 Sabtu 12 Ogos 2023 mulai 8 pagi di TV1 saluran berita RTM dan RTM Klik. Ya, kembali jangan lupa bersama kami untuk menyaksikan PRU DUN ke-15. Perinciannya kita akan bawakan seawal jam 8 pagi. Betul, sampai
Sampailah dapat keputusan. Betul. Dan sekarang ini kita akan terus bersama dengan rakan kita di KLFM iaitu DJ Aiman, Zack dan juga DJ Azwan berkaitan dengan rangkuman aktiviti KLFM di sana. Jadi kalau bersedia, jom kita bersama dengan 3 DJ KLFM. Rentak Interaktif Kota anda kembali lagi bersama dengan kami trio Rentak Pagi KL bersama saya Aiman Sabri Putra Azwan dan juga Zack Zulaika Zakaria. Kita nak ucapkan terima kasih juga kepada Irfan dan juga Syafiqah dari studio Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Seleksi pagi hari ini tentunya bersama kami Rentak Pagi KL. Ya, kita mulakan dengan aktiviti KLFM iaitu laporan lintas langsung yang telah pun dilakukan oleh 2 orang pelapor KLFM iaitu DJ EJ dan Mimi Wala bagi perlawanan Liga Super 29 Julai di Stadium Ceras KL. Jadi 2 orang pelapor KLFM telah pun berada di perkarangan stadium sejak awal lagi untuk memberikan perkembangan terkini apa yang berlaku di sana dan alhamdulillah perlawanan berpihak kepada tuan rumah KL City FC yang berjaya menewaskan Kelantan FC dengan 5 gol berbalas 1. Apa pun setia bersama kami di KLFM kerana ada banyak lagi perlawanan yang akan kita bawakan selepas ini. Ya, betul tu. Dan seterusnya bersempena dengan bulan kebangsaan sekarang ni dan juga hari kebangsaan yang akan kita sambut tak lama je lagi kan. Pembara Merdeka Jalur Gemilang peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya telah pun selamat diadakan bermula 4 Ogos 2023 Jumaat yang baru-baru ini yang mana ia bermula di Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan berakhir di Dataran Putrajaya 5 Ogos 2023. Alhamdulillah, kali ini DJ Mimi Wala dan juga penerbit lokasi Cik Aldidi dapat menyertai konvoi tersebut yang turut disertai oleh Menteri Komunikasi dan Digital YB Fahmi Fazil dan beliau amat teruja dengan sambutan yang diberikan oleh para peserta konvoi dan orang ramai di lokasi-lokasi yang dilalui oleh kembara tersebut. Betul, banyak sebenarnya aktiviti menarik diadakan pada setiap lokasi. Persinggahan yang penting kan, tujuannya satu je, untuk menyemarakkan semangat cintakan negara sempena Hari Kebangsaan 31 Ogos nanti. Dan seterusnya juga yang pastinya menjadi perbualan hangat ketika ini iaitu mengenai pilihan raya umum DUN ke-15 yang akan diadakan pada Sabtu ini bagi 6 negeri yang terlibat. Betul, KLFM juga tidak ketinggalan untuk bersama-sama dengan rakan-rakan dari Selangor FM untuk memberikan laporan terbaik tentang perjalanan PRU DUN kali ini. Dan bermula dengan hari penamaan calon, antara yang turun padang memberikan laporan ialah penolong pengurus KLFM sendiri, Encik Huzaili Salehuddin, DJ Riz, Zima, Mimi Wala, Sheila, Ebi Syafi, Azmi dan juga Wan Maria. Dengan kata, seawal subuh lagi mereka sudah pun berada di lokasi dan nantikan sempena hari pengundian 12 Ogos ini, kita akan dapat ketahui keadaan semasa di pusat pengundian. Peratusan keluar mengundi, keputusan undi rasmi dan tidak rasmi, semuanya Sabtu nanti. Kepada yang terlibat, jangan lupa untuk jalankan tanggungjawab anda. Ini kewajipan untuk keluar mengundi Sabtu ini. Ya, adalah penentu masa depan negara. Jadi kepada yang terlibat tu jangan culas tau, pergi mengundi, okey. Dan untuk kami di KLFM pagi ini kita sedang berbicara mengenai topiknya kasih semangat sikit. Kami nak anda kongsikan dengan kami kata-kata semangat yang anda pegang, yang anda dapat daripada rakan-rakan anda maupun keluarga anda yang anda ingat sampai bila-bila yang membuatkan anda lebih semangat untuk meneruskan kehidupan anda. Bila sebut pasal semangat, sekejap saja lagi kita akan bersama dengan Dr. TN juga. Nak dapatkan semangat setiap pagi, kena dengar Rentak Pagi KL di KLFM. Kan? Dan juga semangat sebenarnya untuk peminat-peminat Mojo Sabtu ini. Jangan lupa untuk dengarkan hashtag ini Carta KL kerana kita akan bersama dengan Mojo untuk hashtag ini Carta KL. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian anda bersama-sama dengan kami. Jom kita kembali bersama dengan rakan kita di Selamat Pagi Malaysia hari ini, Syafiqah. Silakan. Okey, terima kasih Aiman, Azwan dan juga Zack di KLFM. Ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Tahukah anda sekiranya anda menjadi seorang penderma organ selepas kematian, anda mampu untuk menyelamatkan sehingga ke 8 nyawa. Statistik yang ingin saya kongsikan setakat Jun 2023, bilangan pesakit yang menunggu transplant organ dari penderma selepas kematian ialah 10,893. Di mana untuk penderma buah pinggang saja yang menunggu ialah 10,623 dan yang menyedihkan sebenarnya sejak 1976 hanya 836 jumlah penderma sebenar selepas kematian. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita meningkatkan lagi angka-angka penderma ini? Bersama-sama dengan saya untuk membincang mengenai pendermaan organ di Malaysia. Di manakah kita? Saya bersama dengan Dr. Hasdi Harun, Timbalan Pengarah Pusat Sumber Transplant Nasional, Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dr. Selamat pagi. Sihat, Doktor? Sihat. Okey, saya terus saja nak masuk mengenai polisi yang masih lagi diguna pakai di Malaysia, iaitu opting in. Untuk pengetahuan para penonton, opting in ini bermaksud kita kena mendaftar sebagai seorang penderma. Berbeza dengan negara lain ada yang mengamalkan polisi opting out, di mana opting out ini selepas saja kematian secara automatik mereka akan menjadi penderma organ, kecualilah mereka itu mengisi borang untuk tidak menjadi penderma. Betul Doktor? Jadi komen Doktor mengenai polisi yang masih lagi kita guna pakai opting in ini. Okey, memang benarlah kita masih mengamalkan dasar untuk mengambil organ selepas meninggal dunia ini adalah melalui opting in, di mana seseorang itu perlu berdaftar ataupun menyatakan hasrat untuk menjadi penderma organ sebelum mereka meninggal dunia lah. Dan hasrat ini sebenarnya perlu disampaikan, even kalau dia daftar ataupun dia tidak daftar, perlu disampaikan kepada waris yang terdekat, ahli keluarga yang terdekat. Jadi bila kejadian ataupun bila meninggal dunia, hanya waris yang boleh memberikan keizinan tersebut. Dan sebenarnya kita melakukan dasar ini juga berdasarkan kita punya undang-undang sendiri, iaitu Akta Tisu Manusia pada tahun 1974 yang menyatakan bahawa sebelum perolehan organ atau pendermaan organ daripada seseorang yang meninggal dunia, memang perlu mendapatkan waris keluarga terlebih dahulu. Jadi bermula daripada program diwujudkan sehingga hari ini memang opting in masih dikekalkanlah. Justru itu memang antara cara untuk kita tingkatkan adalah meningkatkan kesedaran kepada semua orang supaya berdaftar dan tahu tentang pendermaan organ. Okey, saya membayangkan kalau seperti di Singapura yang mengamalkan opting out ini, kalau mereka mengisi borang tidak mahu menjadi penderma, bukan kebarangkalian, mereka juga mungkin tidak akan mendapat organ itu jika diperlukan. Maksudnya mereka tak termasuk pun dalam senarai. Kata mudah dia, awak tak nak derma, maka awak pun tak akan dapat juga organ tu kalau minta didermakan. Jadi macam mana kalau konsep itu diamalkan di Malaysia, Doktor? Opting out ataupun konsep yang dinyatakan tu memang satu cadangan jugalah daripada ramai orang yang berkatakan apa kata kalau kita tukarlah kepada opting in kepada opting out. Namun begitu mungkin ada kesan baiknya lah di mana kita boleh meningkatkan pendermaan itu sendiri. Namun begitu paling penting sebenarnya adalah kita increase the awareness lah, meningkatkan kesedaran tu dulu. Kalau mereka tidak tahu pasal organ donation ataupun transplant, jadi macam mana seseorang tu boleh memberi keputusan sama ada mereka nak ataupun tidak. Jadi sebelum kita boleh menukar kepada cara yang seperti kerajaan Singapura, jadi penting untuk mendapatkan maklum balas daripada orang awam, daripada masyarakat, adakah mereka bersetuju jika dasar ini boleh dilakukan nanti, dan kita pun kena ingat bahawa semua pesakit perlu ada hak untuk menerima rawatan. Jadi benda ini perlu dilakukan dengan teliti ataupun perlu dikaji secara terperinci dahulu. Apa sebenarnya punca rakyat Malaysia ini tidak mahu menderma organ mereka? Kalau kita lihat kepada statistiknya, lelaki lebih ramailah yang mendaftar berbanding dengan wanita. Kenapa tu sebenarnya, Doktor? Okey, kalau kita ikut statistik perikrar penderma organ, sehingga kini kita ada 365,683 masyarakat Malaysia yang telah berdaftar. Sebenarnya jumlah ini masih kecil lah, lebih kurang dalam 1% of kita punya jumlah populasi. Dan tadi dah maklumkan juga kan yang penderma organ sebenar pun 836 sahaja. Yang kita dapati melalui data kita masih ramai yang takut lagi lah untuk menjadi penderma. Kalau untuk daftar tu mesti ramai yang belum bersedia, takut dan tidak mendapat lagi maklumat yang betul. Maybe keliru tentang pendapat agama dan sebagainya. Manakala bila yang actual donor, penderma sebenar, bila seseorang meninggal dunia dan bila kita minta kebenaran daripada waris, rata-rata ada juga waris yang masih menolak untuk derma organ sebab dia tidak tahu apa hasrat
si matilah arwah ataupun mendiang, dan ada juga yang tidak mendapat persetujuan ramai. Tak semua ahli keluarga bersetuju untuk memberikan keizinan. Itu antara cabaranlah yang kita hadapi sebenarnya. Kerana ialah mungkin ada keluarga beranggapan bahawa bila menderma organ itu akan menyeksa lagi mayat tersebut. Tapi dari sudut hukum agamanya bagaimana, doktor? Okey, dari sudut sejak kita melakukan program ini kan, pendermaan organ kadaver. Jadi kita tahu antara concern yang paling besarlah yang orang akan bincangkan adalah dari segi agama. Sebab ini melibatkan jenazah, kematian dan pengambilan anggota badan. Jadi para ulama, ugamawan telah bersetuju pada tahun 1970. Muzakarah Fatwa Malaysia menyatakan bahawa hukum derma organ selepas meninggal dunia adalah harus. Dan pelbagai dia punya ijtihad telah dilakukan among the ugamawan antara sebab kita nak menyelamatkan nyawa transplant lah, pesakit transplant tersebut. Itu hukum dia jadi harus walaupun ada concern dari segi menyeksa mayat semua tu, tapi telah diaddress, telah dijelaskan oleh para ugamawan. Ya, disebabkan jumlah perikrar ini terlalu rendah dan jumlah mereka yang menunggu dan juga menanti organ ini terlalu tinggi, sehingga timbulnya satu spekulasi ataupun tuduhan terdapatnya penjualan organ di Malaysia. Tetapi selepas dilakukan siasatan oleh pihak polis, sebenarnya kes ini tidak pun berlaku. Komen, doktor. Okey, terima kasih. Okey. Isu penjualan organ ini memang akan berlaku sekiranya kita tidak ada organ yang cukup. Seperti dari nyatakan tadi itu, memang kalau demand ataupun supply itu bekalan organ itu tak cukup, jadi ada risiko untuk berlaku kecurian organ, penjualan organ, human trafficking dan sebagainya. Dan benda ini berlaku juga di tempat-tempat lain, di negara lain. Dan Malaysia pun orang kata ada risikolah untuk berlaku kejadian ini. Tapi bila kita dapati ada tuduhan-tuduhan yang berlaku di dalam negara ini dan telah dilaporkan kepada pihak yang berkenaan, berkuasa, siasatan setakat ini tiada yang benar-benar yang berlaku di dalam negara lah, penjualan organ di dalam negara. Tapi pada masa sama kita tidak boleh memandang rendahlah pada isu ini, sebab sekiranya pesakit betul-betul terdesak dan organ adalah satu valuable lah untuk transplant dan sebagainya, dan kalau tidak ada regulation ataupun penguasaan, mungkin boleh berlaku nanti. Kita mahu meningkatkan kesedaran para penonton untuk menderma organ ini. Okey, apa di antara organ yang boleh didermakan, doktor? Okay. Di negara kita, di Malaysia, kita boleh mendermakan jantung, paru-paru, hati dan buah pinggang lah. Itu untuk organ. Manakala tisu badan yang kita boleh dermakan adalah seperti mata, kornea, and then tulang, injap jantung dan kulit. Okey. Jadi itu antara yang boleh didermakan. Apa di antara kelebihan seorang penderma organ ini di Malaysia? Kelebihan seseorang penderma organ selepas meninggal dunia ini usually kita tak ada apa-apa berikan benefit lah masa dia daftar. Dia daftar, dia tak macam penderma darah lah. Sebab kita belum jadi penderma lagi. Okey. Pendermaan kalau dia jadi pengikrar? Kalau dia jadi pengikrar tu memang tak ada apa-apa lah. Cuma kita, kelebihan dia dalam hati dapat rasa boleh bantu orang lain lah. Sebab dia belum actual donor, belum jadi penderma sebenar. Bila penderma sebenar tu maksudnya lepas meninggal, usually antara polisi kerajaan kita tak charge lah. Kita tak charge hospitalisation semasa dia masuk dalam hospital sehingga menjadi penderma tu lah bila meninggal dunia dan sebagainya. Untuk penderma hidup kita ada kelebihan. Kalau sesiapa jadi penderma semasa hidup, mendermakan satu buah pinggang ataupun sebahagian hati, dia dapat kita panggil kad donor lah, living donor card. Penderma kad semasa hidup, dan dapat manfaatlah daripada kad itu untuk pergi ke mana-mana hospital kerajaan, mendapatkan sehingga ke first class treatment dan percuma lah. Itu untuk kita menggalakkan pada pendermaan semasa hidup. Okey, kembali kepada pengikrar tadi itu. Bagaimana sebenarnya cara untuk kita menjadi seorang pengikrar derma organ ini di Malaysia? Sekarang ni lagi mudahlah untuk berikrar sebab kita dah ada digital ataupun MySejahtera. Sejak ada MySejahtera ni kita
kita masukkan juga kaedah untuk berikrar di dalam MySejahtera. Jadi buka MySejahtera masing-masing dan ada di dashboard MySejahtera tu ada bahagian untuk kita mau berikrar lah. Saya mau berikrar. Klik di situ dan kita boleh teruskan arahan seterusnya dan selepas berikrar nanti kita akan menerima macam e-card lah, electronic card daripada MySejahtera. Kalau kita imbas kembali seperti mana saya katakan tadi, sejak 1976 hanya 836 jumlah penderma sebenar selepas kematian. Jadi kalau kita bercakap berkaitan dengan tenaga pakar di Malaysia ini bagaimana, Doktor? Okey, di Malaysia kita ada pakar yang boleh melakukan transplant. Dan juga mengambil organ lah, memperolehi organ. Kita ada fasiliti, kita ada hospital yang boleh melakukan transplant. Contohnya Hospital Kuala Lumpur dan Hospital Selayang boleh melakukan transplant buah pinggang dan Hospital Selayang ditambah lagi boleh melakukan transplant hati. Manakala untuk jantung paru-paru boleh dilakukan di Institut Jantung Negara. Dan pakar-pakar kita available lah, adalah untuk melakukan pemindahan organ tersebut. Manakala untuk perolehan organ di hospital-hospital kerajaan dan di mana-mana pun kita ada pakar yang dilatih dan di train lah untuk melakukan pengambilan organ tersebut. Ya, Doktor, secara ringkasnya apa di antara usaha yang dijalankan oleh pihak kementerian sendiri ataupun daripada pihak Transplant Nasional untuk meningkatkan lagi kesedaran dan juga bagaimana untuk kita menaikkan sebenarnya angka-angka penderma itu tadi? Okey. Pelbagai usaha lah kita dilakukan oleh Kementerian Kesihatan termasuk Pusat Sumber Transplant Nasional untuk meningkatkan kesedaran. Banyak kerjasama telah dilakukan bersama agensi kerajaan, bukan kerajaan. Kita melakukan kempen-kempen pendermaan organ, kita melakukan kempen di social media sekali. Dan yang saya mahu highlightkan di sini, setiap tahun kita ada melakukan sambutan Minggu Kesedaran Pendermaan Organ. Yang kita hari organ donation lah, pendermaan organ adalah pada 13 Ogos. Tetapi yang pada tahun ini kita akan melakukan Minggu Kesedaran Pendermaan Organ itu disambut pada 7 September pada tahun ini. Yang kita ada pelbagai acara aktiviti yang dilakukan sepanjang minggu dan pengisian masa pelancaran nanti adalah forum pendermaan organ dan kita ada juga aktiviti seperti melukis poster, kuis dan sebagainya. Okey, jadi kepada anda di luar sana diharapkan mempunyai sedikit kesedaran mengenai derma organ ini, satu dari segi ataupun dari sudut hukum agamanya seperti mana doktor katakan tadi, ianya harus sebenarnya, dan juga banyak benefit ataupun banyak kebaikan sebenarnya untuk mereka yang menjadi pengikrar derma organ di Malaysia ini. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Dr. Hasdi Harun, Timbalan Pengarah Pusat Sumber Transplant Nasional, Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Okey, seterusnya kita nak ke cerita pagi Pulau Pinang. Okey, untuk cerita pagi Pulau Pinang kita akan bersama dengan rakan kita Hanisma Ismail melihat bagaimana sebenarnya iko pelancongan di Kampung Terus Penanti. Silakan Hanisma. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hanisma Ismail Mesti cerita pagi. Hari ini saya berada di Kampung Terus Penanti. Dan Kampung Terus ini merupakan kawasan iko pelancongan yang menarik. Ia menjadi tumpuan pelancong dengan adanya aktiviti riadah santai pada setiap hujung minggu. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai aktiviti iko pelancongan yang terdapat di sini, kita bersama-sama tetamu saya, Puan Latifah Abdul Rahman yang merupakan pengerusi Ibu Tunggal dan Wanita Seberang Perai Tengah. Jadi Assalamualaikum, apa khabar? Nama glamournya Kak Pah kan? Kak Pah, ya, nama saya glamour. Memang Kak Pah. Terima kasih kerana sudi menjemput saya selaku pengerusi Koperasi Ibu Tunggal dan Wanita Seberang Perai Tengah. Baik. Untuk diwawancara oleh pihak RTM. Baik. Jadi Kak Pah, kita nak tanyalah mengenai aktiviti eko pelancongan yang terdapat di sini. Eko pelancongan dan pelancongan di sini sangat-sangat menarik sebab kepelbagaian ekosistem yang menarik, yang boleh menarik para pelancong datang melancong di sini. Sebab dengan aktiviti yang lain bukan sekadar tengok-tengok burung, tinjau-tinjau dengan burung, ataupun nak mungkin datang untuk memancing ataupun untuk beriadah, kayuh basikal, jogging. Dan banyak lagi lah. Kalau yang suka-suka nak datang dengan keluarga untuk berkelah, bersantai di tepi-tepi dengan adanya
kondok di sini. Itulah selalunya memang pada hujung minggu memang ramai. Baik. Jadi Kak Poh, yang saya tahu difahamkan ada yang menarik di Kampung Terus ni, iaitu penanti River Cruise. Jadi boleh Kak Poh ceritakan sikit, kongsikan dengan kami. Asal mulanya dengan nama penanti River Cruise ni dulu adalah atas dari inisiatif Dr. Nolela selaku adun penanti dan membuat cadangan adakan satu apa yang dinamakan sebagai penanti River Cruise. Bila penanti River Cruise ni dulu ni memang ada disediakan bot-bot lah untuk para peserta pelancong atau yang datang ke sini untuk menaiki bot dan menyusuri sungai. Yang kadang-kadang tu mereka dalam yang menarik tu yang dia orang bawa fishing rod, dia datang memancing. Dan itulah. Yang ada tengah tu yang nasib baik ada dapat udang galah, dapat ikan, macam-macam ikan jugalah yang ada di sini. Dan saya juga difahamkan selain kita naik bot, boleh tengok keindahan kawasan ni, ada yang tadi Kak Poh maklumkan tu, ada yang boleh tengok burung, birds watching tu macam mana tu? Selain dari datang bird watching, pengalaman saya dengan adik saya, dia orang bawa warga dari Jerman. Datang tangkap gambar di sini, dia orang dapat kesan kita di sini adalah tempat burung-burung antarabangsa datang meninggal di sini. So mereka akan datang sini santai-santai, banyak jenis burung lah. Kita tengok di sini kadang-kadang memang pemandangan ni memang cantik. Bukan sekadar burung biasa burung-burung helang pun, helang putih, helang yang hitam tu pun ada datang turun di sini. Jadi terima kasih Kak Poh kerana sudi berkongsi mengenai River Cruise di nanti ini. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Tu untuk menarik you all semua. Kalau dalam berkaitan dengan bot ini, pengantin boleh datang buat foto shooting lagi di sini. Itu dia, memang menarik sekali. Jadi untuk anda yang mungkin nak mencuba merasai pengalaman menaiki bot di Kampung Terus Penanti, kenalah datang. Okey, sekian saja cerita pagi Pulau Pinang. Terima kasih rakan pelapor Hanis Ismail untuk cerita pagi Pulau Pinang. Bukan macam seronok lagi kat sana. Saya tepuk tangan lagi. Yalah tu. Saya dengar ada tepuk tangan tu. Okey, seterusnya Syafiqah. Hari ini kita akan bawakan seorang tetamu yang kita tiga yang istimewa tadi. Orang yang pertama, itu kita bersama dengan Menteri Perpaduan Negara yang berhormat Dato' Aaron Agor Dagang. Selamat pagi. Apa khabar? Bagus. Bagus. Itu yang nak dengar. Kita sekarang ni di bulan 8 kita menyambut bulan kemerdekaan. Tak lama lagi Hari Malaysia, di mana Sarawak juga menjadi tuan rumahnya nanti segulai sejalai. Tapi itulah kita bercerita mengenai perpaduan portfolio di bawah Yang Berhormat. Bagaimana sebenarnya perpaduan ini boleh sama-sama mengangkat dan juga mengangkat semula aspirasi yang dibawa oleh ekonomi madani itu, Yang Berhormat. Yalah, inilah kerana kita di kerajaan perpaduan sekarang ini. Dan Kementerian Perpaduan ini pun telah ditubuhkan dalam baru 3 tahun. Tahun ini bermula daripada tahun 2020. Dan di bawah kementerian ini memanglah kita mempunyai dasar strategi dan program-program menjurus kepada perpaduan negara yang kita telah sedang adakan selama ini. Dan banyak program telah kita buat untuk memupuk perpaduan di negara kita, seperti yang kita telah adakan di Sarawak baru-baru ini, sambutan Minggu Perpaduan, sambutan Hari Museum. Semua ini menjurus kepada perpaduan keseluruhannya di Malaysia ini. Dan sekarang ini kalau kita melihat dari dulu pun semua dasar-dasar ekonomi yang telah dirancangkan oleh kerajaan adalah berdasarkan perpaduan di antara semua masyarakat di dalam negara ini. Dan of course baru-baru ini kita ada ekonomi madani. Ya. OIB, dalam kita membawa aspirasi Malaysia Madani, apa yang telah dibawakan oleh OIB sendiri bersama dengan Kementerian Perpaduan untuk kita merealisasikan impian ini? Dari segi ekonomi ini, Kementerian Perpaduan ini adalah kementerian yang program based. Sebab usaha kita adalah untuk memupuk perpaduan dan kemudian di kalangan masyarakat. Tetapi kalau kita menjurus kepada ekonomi masyarakat, kita juga dapat membantu dari segi menganjakkan peningkatan sara hidup dan sebagainya. Sebab di Kementerian Perpaduan ini kita mempunyai satu jentera perpaduan, iaitu dinamakan
kawasan rukun tetangga. Walaupun ianya di peringkat komuniti. Dan kita pun kalau dulu kawasan rukun tetangga tujuan utama adalah untuk keselamatan. Ya, betul. Di musim lepas Mei 13 dan sebagainya, musim komunis dulu untuk keselamatan. Tapi sekarang kita telah mengembangkan tujuan dan aktiviti mereka ini kepada lebih banyak. Sekarang kepada ekonomi, kesihatan hidup, lestari, environment, alam sekitar dan sebagainya. Dan sebab itu dalam perancangan kita baru-baru ini kita pun telah mengarahkan Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional di peringkat negeri dan distrik untuk memperkasakan kawasan rukun tetangga ini lebih progresif. Dan kita telah pun sedang membuat satu kertas kerja untuk ianya dibawa kepada kabinet supaya kita dapat memperkasakan tugas-tugas ataupun hala tuju kawasan rukun tetangga ini kepada yang lebih membawa keberhasilan semua aktiviti mereka, dan satu daripada adalah towards ekonomi. Ya, apabila Yang Berhormat berkata mengenai memperkasakan rukun tetangga itu, kita tidak boleh lupakan juga kepada komuniti rahmah. Juga di bawah portfolio Yang Berhormat. Jadi mengenai komuniti rahmah ini pula, bagaimana sebenarnya hala tujunya dan juga apa di antara perancangan seterusnya? Ya, terima kasih. Kalau kita melihat di Kementerian Perhubungan ini, kita ada 3 program besar. Satu adalah semarak kenegaraan, iaitu untuk kembalikan patriotisme dan jati diri kepada negara. Yang kedua adalah kembara perpaduan. Ini banyak aktiviti perpaduan yang kita sedang rancang dan kita pun sedang laksanakan di seluruh negara. Dan ketiga adalah komuniti rahmah. Ini adalah kita tertumpu kepada komuniti sendiri dan banyak program di sini. Satu daripadanya yang kita selalu adakan adalah kita memberi bakul rahmah. Dari segi bantuan makanan dan sebagainya, kita mempunyai banyak program. Satu yang popular sekarang ini, dari dulu pun kita mempunyai RT Cares. RT Cares ini adalah kita mengadakan program untuk membantu rakyat dari segi macam tadi, juga memberi bantuan kalau yang sakit kita memberi peralatan, bantuan kewangan dan sebagainya. Dan juga di semua aktiviti ini kita mendapat bantuan daripada Friends of Unity. Ramai mereka di bawah sana membantu dari segi CSR. Syarikat-syarikat yang besar memberi kita bantuan dari segi bakul rahmah. Ya. Banyaklah dalam rahmah ini, sebab di sini kegiatan ekonomi kita diperkasakan di bawah rahmah ini. Bukan saja kita of course yang paling penting adalah love and care for the community di bawah rahmah ni. Dalam kita memperkasakan ekonomi rakyat khususnya, pasti ada banyak program yang dibawa untuk kita memajukan rakyat kita sendiri. Dan saya pernah dengar berkenaan dengan cakna ekonomi komuniti, di mana itu juga merupakan satu inisiatif untuk kita bersama-sama membawa arus ekonomi madani ini ke tahap yang lebih baik. Mungkin Abi Datuk boleh kongsikan. Walaupun kita adalah kementerian yang mempunyai amat sedikit peruntukan untuk menjana ekonomi, tapi di peringkat kita sendiri kita cubalah kita menggunakan komuniti rukun tetangga ini. Satu daripada aspek kerja mereka sekarang ini adalah dari segi ekonomi, dan kita telah membangunkan komuniti ekonomi, sekarang dinamakan komuniti ekonomi madani. Kita ada program aquaculture, agrotani, tourism. And then, of course, dari segi kalau kita melihat banyak aktiviti di kawasan ini adalah produce makanan macam chili sauce, bahan makanan yang lain yang banyak diusahakan oleh penduduk-penduduk di kawasan rukun tetangga ini. Saya pun telah melawat kepada beberapa negeri untuk melihat the success, kejayaan semua aktiviti ini yang mengesankan. Sebab itu lepas saya melihat apa yang telah terjadi di kawasan-kawasan rukun tetangga ini, saya mendapat ilham untuk memperkasakan lagi kawasan rukun tetangga untuk lebih besar. Dan saya sekarang, seperti saya sebut dari awal tadi, adalah untuk
membawa kekuasaan rumah tangga ini kepada umbrella organisation di peringkat komuniti. Sebab di peringkat komuniti kita ada, kalau kita melihat dari segi kampung-kampung, kita ada ketua kampung, kita ada jawatan kuasa kampung, dan kita ada banyak NGOs, pelbagai agensi kerajaan di dalam satu kuasaan komuniti itu. Dan saya amat berharaplah supaya kita dapat memperkasakan komuniti rukun tangga ini sebagai umbrella body yang non-politikal. Sebab yang lain itu kita melihat ketua-ketua pemimpin mereka adalah dilantik oleh politician. Dan saya berhasrat di bawah komuniti rukun tangga ini, hasrat saya untuk hanya menjadi umbrella body yang non-politikal di bawah Kementerian Perpaduan dan juga turun ke bawah kepada district office dan sebagainya. Sebab sekarang kita mempunyai 8,300 kuasa rukun tetangga dan kita akan menambahkan lagi, lebih banyak lagi untuk merangkumi keseluruhan masyarakat kita lebih lagi di luar bandar. Ya. Apabila kita menyentuh kembali mengenai ekonomi, banyak sebenarnya teras di bawah ekonomi madani ini, tapi ianya agak sukar untuk dicapai sekiranya tiada perpaduan di antara kita di Malaysia ini khususnya. Jadi berkaitan dengan perpaduan ini juga tidak dilupakan mengenai pendidikan. Di bawah KPN sendiri yang memang diangkat sekali ini adalah pendidikan berkualiti untuk semua. Bagaimana dengan hasrat ini? Ya, memang dari awal pun kita memang mengetahui bahawa perpaduan ini adalah asas kepada kejayaan segala dasar, strategi, inisiatif kerajaan. Tanpa perpaduan, semua ini tak dapat dilaksanakan, dapat berjaya. Dan di bahagian pendidikan ini memang di Kementerian Perpaduan, kuasa rukun tangga ini adalah asas ataupun jentera di mana kita memperkasakan pendidikan dari awal lagi. Kita ada tadbika perpaduan. Dan lepas itu kita sekarang ini kita mempunyai kelas tuition, kelas bimbingan. Kita amat bertuah sebab sekarang kita ada satu yayasan YAS atau Yayasan Sukarelawan Siswa yang membantu banyak dari segi pendidikan dan sebagainya. Dan memanglah kita berharap ianya dapat membantu sikit sebanyak pendidikan, lebih lagi di kawasan luar bandar, di mana mereka ini amat perlukan bimbingan, pendidikan dan sebagainya. Setakat ini bagaimana dengan peluasan kawasan untuk mereka yang mungkin terlibat dengan tuition secara percuma itu tadi, di manakah program ini sedang berlangsung khususnya? Kalau specifically mungkin tak dapat permatu memberi, tapi memang kalau kita melihat jumlah tuition yang kita ada memang banyak, ratusan kawasan KRT. Data itu mungkin saya tak dapat tapi yang sebenarnya memang kelas bimbingan ini, kelas bimbingan SPM ini yang amat berjaya diadakan, di mana melalui YSS-nya, Yayasan Sukarelawan Siswa ni, kita mengadakan bimbingan kepada mereka yang akan menduduki SPM. Dan dia amat membantu sebab kita melihat kejayaan yang telah didapati bagi program ini. Dan kita memang akan memperluaskan lagi program seperti ini. Jika kita katakan tadi perpaduan itu antara asas dalam ekonomi madani itu, kita kembali asas, memang asas. Memang kena. Ya, tanpa perpaduan tiada. Semua tak dapat. Jadi kalau kita kembali semula pada komuniti rahmah itu pula, bagaimana sebenarnya komuniti rahmah itu menjadi tunjang kepada segala-galanya? Ya, seperti yang saya cakap, di peringkat komuniti, kalau kita bandingkan dengan kementerian-kementerian lain, memang mereka adalah yang lebih besar lah. Tapi kita amat terima kasih sebab di peringkat Kementerian Perpaduan ini, walaupun kita ini program base, tapi jentera perpaduan kita adalah KRT. Dan di KRT lah kita ini menumpukan semua aktiviti menjuruskan kepada kesejahteraan dan kualiti hidup rakyat di sana. Dan walaupun program-program yang kita adakan itu mungkin bukan sekadar untuk menaikkan income level ataupun household income. Tetapi kita dalam program yang kita adakan, kita dapat menampung pendapatan mereka dari segi mereka melibatkan diri dalam
pelbagai aktiviti ekonomi seperti yang saya sebutkan tadi. Agrotani, kita turism kalau kita melihat turism, saya pergi melawat ke Langkawi, satu KLT di sana amat berjaya. Income mereka tahun adalah they coming in millions. Ya, tapi itu kita melibatkan agensi lain seperti koperasi dan mereka ini betul betul untuk bekerjasama dengan KLT di sana untuk menjayakan aktiviti turism. Dia terlibat dengan just pengangkutan dan maybe sedikit kantin ditubuhkan dan income yang amat lumayan sekali. Dalam kita menceritakan kepada penonton berkaitan dengan KLT ini, pasti kita ingin tahu juga sambutan setakat ini oleh masyarakat Malaysia khususnya, bagaimana mereka mungkin mereka ingin tahu lebih lanjut bagaimana ataupun mereka ingin bekerjasama lagi, bagaimana caranya, Pak Abi? Ya, harapan kita adalah untuk memperkembangkan lagi aktiviti. Mungkin kalau dulu seperti yang kita katakan dulu just keselamatan. Dan kita melihat the importance, sebab apabila kita bukan keselamatan, apabila kita ada bencana, kita Kementerian Perhubungan kita melalui jentera kita dapat membantu dari banyak segi, bantuan masa banjir, bencana-bencana lain kita pun terlibat melalui KRT. Dan sebab itu tugas KRT, kerja KRT makin bertambah sekarang ini. Sekarang ini dari segi pendidikan tadi dan ekonomi, alam sekitar, kita melibatkan mereka semua. Dan sekarang kita sudah ada 8 gerak kerja KRT. Kalau dulu 1. Dan sebab ini saya melihat ini kita dapat membantu dari segi dari Kementerian Perpaduan melalui KRT, di mana program Rahmah Komuniti ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Memang berjaya sebab penerimaan orang ramai kalau kita mengadakan program Baku Rahmah. Banyak syarikat-syarikat besar akan membantu kita untuk memberi bantuan dari segi makanan, barang makanan dan sebagainya. Dan cuma kita yang tak mungkin tak dapat mengambil semua yang nak di donate oleh syarikat-syarikat ini. So that's why kita ada Friends of Unity. Dan Friends of Unity ini memang banyak everywhere. Syarikat-syarikat yang besar yang sama-sama membantu kita. Dan saya melihat sebagai menteri di Kementerian Perhubungan ini, saya melihat orang ramai di Malaysia ini memang memerlukan perpaduan. Dan sebab itu sambutan mereka terhadap aktiviti kita memang amat menggalakkan. Setiap kali kita mengadakan program-program perpaduan di negara ini. Jadi itu antara program-program yang sedang giat dijalankan kini. Jadi di bawah Kementerian Perpaduan sendiri, apa di antara plan seterusnya khususnya untuk jangka panjang untuk memastikan perpaduan ini kekal sehingga bila-bila? Ya, banyak, dan baru-baru ini kita telah revive kembali penghayatan rukun negara. Kalau dulu rukun negara ini telah diilhamkan oleh Perdana Menteri Tun Razak dulu dengan Tun Dr. Ismah. Dan baru-baru kita pun telah mengadakan pengetetapan majlis pengetetapan Tun Dr. Ismah sebagai tonggak perpaduan. Dan sebab beliau adalah seorang insan yang telah mempengurusikan Majlis Migran selepas Mei 13, 1969 untuk menghasilkan bukan saja rukun negara tapi perlembagaan persekutuan masa itu. Dan sebab itu kita paksa mengiktirafkan kontribusi beliau, dan kita pun telah mengadakan satu majlis besar-besaran daripada mereka baru-baru ini untuk mengiktirafkan kontribusi beliau terhadap perpaduan. Dan bagi Kementerian Perpaduan Negara, baru-baru ini kita pun telah membawa permatu Cabinet Paper dan supaya permatu program ataupun melepaskan rukun negara ini dibawa kembali kepada majlis-majlis yang besar. Dan itu pun telah diluluskan, dan kita akan meluncurkan eksplorasi rukun negara dalam minggu depan untuk ianya dilaksanakan di seluruh negara. Kita akan bermula di sekolah, di satu public place,
Di My Town, My Town. My Town Shopping Centre. Di My Town. Jadi kita akan buat peluncuran masa itu My Town. I have never been there. Kita akan sudah lancarkan itu akan berjalan ke seluruh negara. Sampai saya pun telah mencanangkan supaya dilepaskan setiap majlis pembukaan Dewan Rakyat. Dilepaskan di Dewan Rakyat. Okay. Tapi saya melihat rukun negara ini yang penting adalah di mukadimah, the preamble rukun negara itu yang amat touching, yang kalau kita sebut bacakan preamble itu yang amat membawa ilham dan semangat patriotisme kepada kita. Dan ini perlu kita angkat kembali, the revive. Kalau dulu 60-an, 70-an memang di sekolah-sekolah, buku sekolah kita pun di belakang itu ada rukun negara. Kan? Sekarang sudah tak ada lagi. Saya lama dah tinggalkan sekolah. Tak sempat nak pergi sekolah nak tengok balik macam mana keadaannya. We will revive that. Revive that. Dan itulah satu daripada the way forward bagi perpaduan untuk mendapat perpaduan di negara kita ini. Of course kita banyak program seperti yang saya katakan tadi, semarak kenegaraan, semarak perpaduan, kemudian ramah. Di semarak perpaduan ini memang banyaklah kita membuat. Yang satu kita baru lancarkan di Sarawak adalah sambutan Minggu Perpaduan. Yang dilancarkan di Sarawak dan diadakan di seluruh negara, di seluruh negara. Di semua 13-14 state kita buat serentak masa itu. Dan di bawah Kementerian Perpaduan sekarang ini sudah ada museum, bawah kita archive, library. Dan museum archive ini mereka mempunyai signature program yang amat besar. Dan kita telah pun mengadakan sambutan Minggu Museum Antarabangsa di Kuching yang amat meriah. 1 minggu kita adakan baru minggu yang lepas. Dan dia amat membawa kerjaan yang besar kepada kita dari segi museum. Archive juga, kita juga ada program besar di archive. Library sama. Itu adalah agensi yang besar. Saya melihat memang tujuan kalau kita buat program dah towards perpaduan di negara ini. Baik, mungkin secara keseluruhannya Yang Berhormat Datuk boleh garapkan kembali mungkin apa yang ingin ditengahkan dalam perbincangan kita hari ini, silakan secara ringkasnya. Program kita pagi ini adalah untuk menerangkan sedikit the role of Kementerian Perpaduan ini dari segi memperkasakan ekonomi madani. Dan sebab itu perbincangan kita tadi tumpukan kepada kuasaan rukun tetangga di peringkat bawah sekali, di mana di situlah kita dapat memperkasakan ekonomi ini di peringkat komuniti sendiri. Dan saya melihat ianya memang even ke semua kementerian yang mengadakan program-program ekonomi dia menjurus kepada komuniti. Dan sebab itu di Kementerian Perpaduan ini kita amat bertuah, kita amat bangga sebab kita sudah ada jentera perpaduan, iaitu kuasa rukun tetangga yang memang seterusnya dapat menguasakan atau membantu dalam mempertingkatkan kegiatan ekonomi di Malaysia ini. Okey, jadi kepada anda di sana mungkin boleh mendaftar menjadi rukun tetangga. Irfan, jaga keselamatan. Bukan saja keselamatan, kalau kenduri pun fungsi juga ya rukun tetangga ni. Utama sebenarnya kita ada untuk kita meraihkan komuniti rukun tetangga. Ya, betul. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Aaron Agor Dagang, Menteri Perpaduan Negara kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Terima kasih. Sekarang ni kita akan terus ke cerita Pagi Pahang bersama dengan rakan pelapor Nur Khairul Bariah Omar untuk Bulan Kebangsaan terap semangat patriotik. Jadi jom kita saksikan. Baik, terima kasih. Pelbagai program telah dirancang oleh Jabatan Penerangan Negeri Pahang bagi memeriahkan lagi Bulan Kebangsaan pada tahun ini. Jadi, untuk memperincikan tentang perkara ini, bersama saya adalah penolong pengarah cawangan Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Negeri Pahang, iaitu Encik Mazlia Hamdan. Baik Encik, boleh Encik kongsikan antara program yang dirancang sepanjang Bulan Kebangsaan ini? Okey, sepanjang Bulan Kebangsaan pada tahun ini, Jabatan Penerangan Negeri Pahang telah merancang beberapa aktiviti yang di mana ada yang telah dilaksanakan dan ada yang ketika ini sedang berlangsung, dan juga
kita juga merancang untuk beberapa aktiviti dalam sehingga bulan September ini. Antara yang telah dilaksanakan itu adalah Kembara Jalur Gemilang yang telah dilaksanakan pada 26 hingga 28 Julai yang lalu, di mana kita telah menjelajah hampir 523 km meliputi 7 daerah, di mana daerah Kuantan, dimulakan daerah Kuantan, daerah Maran, daerah Jelantut, daerah Temeloh, daerah Bera, daerah Pekan dan seterusnya ke daerah Rompin, dan kita menyerahkan jalur gemilang ini, konvoi jalur gemilang ini ke daerah Mersing. Dan di samping itu juga kita telah menjadi urus dia pada peringkat negeri pelancaran kibar jalur gemilang yang telah kita laksanakan pada 1 Ogos yang lepas. Dan dalam ketika ini juga kita ada lagi aktiviti yang dikenali sebagai JIWA ataupun nama penuhnya Jalanan Insan Wahana Aspirasi, di mana ini akan dilaksanakan di seluruh daerah di negeri Pahang yang melibatkan sebanyak 88 aktiviti yang akan dilaksanakan di semua daerah dalam negeri Pahang. Di samping itu juga kita ada bakal melaksanakan program Semarak Gemilang yang kita akan pastikan ada 3 lokasi yang kita dah kena pasti, dan seterusnya kita akan anugerah Semarak Gemilang yang di mana kita akan melihat di seluruh negeri Pahang ni manakah institusi ataupun premis, jabatan, individu ataupun perumahan, NGO yang melaksanakan, memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini dengan membuat hiasan ataupun kibar jalur gemilang lah di sepanjang area kawasan mereka. Dan ini akan kita laksanakan juga pada tahun ini. Jadi Cik, boleh Cik kongsikan antara objektif penganjuran program-program ini? Objektif yang utamanya adalah untuk meningkatkan semangat patriotik di kalangan masyarakat kita, terutama masyarakat negeri Pahang. Kedua, kita menerapkan lagi semangat cintakan negara di kalangan penduduk-penduduk, terutama generasi muda, bagaimana untuk kita bersama-sama menyemarakkan semangat Bulan Kebangsaan. Di samping itu juga kita memupuk ataupun menyatupadukan masyarakat di sekeliling ataupun di sekitar penduduk Pahang ni untuk bersama-sama kita meneruskan silaturahim antara masyarakat untuk dengan mengadakan kilo gemilang ni, kita tanpa mengira bangsa, pahaman dan juga semua bentuk yang lain, kita bersatu hati untuk memarakkan dan menggelorakan Hari Kebangsaan kita pada tahun ini. Itulah tujuan utama kita pada tahun ini. Cik, terima kasih atas perkongsian itu tadi. Saya kira setakat itu saja perkongsian Cerita Pagi dari Pahang. Kembali ke studio untuk laporan seterusnya. Silakan. Terima kasih rakan pelapor Nurul Khairul Bariah Omar untuk Cerita Pagi Pahang. Seterusnya kita akan bersama rakan pelapor kita di Map Malaysia untuk laporan kali cuaca. Sejuk ke panas ke bagaimana? Jom. Ya, di studio memang sejuk. Di luar bagaimana? Silakan rakan pelapor. Salam Malaysia Madani. Kita mulakan laporan cuaca untuk hari ini dengan melihat kepada tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan dan ribut petir kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Barat Johor, dan hujan juga kini kelihatan sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan pesisir pantai di negeri Pahang. Dan keadaan cuaca di negeri-negeri utara dan pantai barat Semenanjung ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke tengah hari nanti berikutan garis badai yang masih lagi ada di kawasan perairan Selat Melaka ini dan juga masih lagi berpotensi untuk memasuki kawasan daratan di negeri-negeri utara dan pantai barat Semenanjung. Manakala bagi keadaan cuaca di negeri Pahang ini dijangka boleh beransur reda sekitar lewat pagi nanti. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak, cuaca cerah dilaporkan buat masa kini bagi kedua-dua negeri tersebut dan keadaan cuaca baik ini dijangka akan berlarutan sehingga ke tengah hari nanti. Manakala bagi ramalan cuaca petang nanti pula, bagi Semenanjung Malaysia, hujan lebat dan petir diramalkan boleh berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian utara di negeri Selangor dan 1-2 tempat di negeri Kedah, dalaman negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Timur Johor. Manakala
Sementara bagi negeri Sabah dan Sarawak, hujan dan petir lebih tertumpu di bahagian barat, pedalaman dan utara di negeri Sarawak juga melibatkan bahagian pedalaman di negeri Sabah. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca untuk pagi ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Adakah anda mempunyai cadangan dan pandangan mengenai Belanjawan 2024? Kongsikan bersama kami di belanjawan.mof.gov.my. Jom kita bergerak ke arah Malaysia yang lebih baik. Malaysia menjadi impian kita semua, pastinya yang terbaik untuk masa depan negara. Negara yang bakal kita warisi kepada anak cucu kita. Hari inilah detiknya kita mencorak sebuah negara yang stabil, aman dan sejahtera. Inilah tanggungjawab kita bersama menunaikan mandat. Kita perlu lakukan dengan yakin dan bijaksana. Menilai dengan matang dan rasional. Tanggungjawab di bahu kita. Dan kita perlu lakukannya bersama. Jangan nafikan hak kita, hak memilih. Ayo, lunaskan hak kita. Tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Marilah mari bagi pengundi. Ya, ayo lunaskan tanggungjawab kita Sabtu ini. Jangan lupa untuk keluar untuk mengundi untuk 6 negeri yang terlibat untuk PRU DUN ke-15. Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu, Kedah, Pulau Pinang. Semua tempat ada 6 lokasi. 6 lokasi ada. Saya tak ada. Kita Sabah. akan di sini. Kami akan di sini nanti untuk kita selangsung grandstand untuk ya, betul. 15. Bermula jam 8 pagi sehinggalah keputusan dikeluarkan. Okey. Ini lagi satu topik yang cukup menarik, Irfan. Mesti ada. Kalau tak ada? Kalau tak ada, mula kita tak duduk diam. Ya, betul. Terutama untuk anak-anak muda sekarang ini, internet kena ada. Dah ada nak laju. Betul. Dah laju nak murah. Dia package semua sekali. Jadi untuk kita menerangkan lebih lanjut bagaimana sebenarnya ataupun apa di antara package-package yang ditawarkan, kita bersama dengan Tuan Tanah hari ini. Nampak sama dengan set kita. Kita bersama dengan YB Fahmi Faizal, Menteri Komunikasi dan Digital. Assalamualaikum YB. Apa Assalamualaikum. khabar, sihat? Alhamdulillah, sihat. Sama sangat masalahnya dengan background belakang ni. Nampak macam YB yang berbicara hari ini. Okey YB, bila kita bercakap mengenai internet dan 5G ni, dia senang je rakyat ni. Itulah package dia tadi. Internet kena ada, dah ada nak kena laju, dah laju nak murah. Lepas tu baru kita puas hati YB. Dia tambah satu lagi. Laju, murah. Satu lagi ialah internet yang stabil. Stabil, ya betul. Dan tengok bola sekat-sekat pula. Bila saya tengok kadang-kadang kita pergi dari satu tempat ke satu tempat. Sekarang ni lah ataupun sebelum-sebelum ni pun. Sekejap ada line, sekejap tak ada line. Dan ini antara isu-isu yang kita sedang teliti. Tapi kita mulakan dengan satu, kita sediakan sejak bulan 3 hari itu package-package yang lebih murah. Dulu kita namakan package perpaduan prabayar, package perpaduan jalur lebar, dan setelah pemergian Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub,
saya minta supaya pakej-pakej ini dijenamakan semula sebagai pakej rahmah, sebagai memperingati dan juga menyebarluaskan konsep rahmah kasih sayang tu. So kita dah ada 2 pakej prabayar dengan jalur lebar dan Isnin lalu saya umumkan satu pakej baru, pakej 5G rahmah. Sempena Bulan Kebangsaan. Sempena Bulan Kebangsaan, pakej 5G rahmah dan RM60 60 GB, RM240 boleh dapat satu peranti. Tapi kalau RM100,000 golongan B40 yang pertama, yang langgan boleh dapat peranti itu pada harga RM120. Jadi kita teliti di beberapa banyak lokasi. Sekarang ni setakat hujung Jun 5G dah mencakupi 64.7% kawasan berpenduduk seluruh negara. Alhamdulillah. Dan saya sepanjang PRN ni pergi ke beberapa tempat dan setiap tempat yang saya pergi saya cek dulu. Ada line tak ada line? Ada line ke tak stabil? Malam tadi saya dekat Kajang. So saya cek lah, sampai hampir 1 Gbps. Bukan 100 Mbps tapi hampir 1,000 Mbps. Okey. Di kawasan Kajang mana tu? Di Kajang, kat mana malam tadi. Tapi beberapa minggu lalu saya dekat, saya ingat lagi, saya dekat Sementa, dekat Jalan Rantau Panjang. Dekat situ saya dapat dalam 700 Mbps. Okey. Dekat Dun Pematang, ada satu kampung ni saya pergi, ada dapat dalam 600 Mbps. Jadi kelajuan tu ada. Isu kita bagi setengah tempat, macam saya bagi contohlah, saya pergi ke Felda Palung 11, Jempol. Dekat Felda tu internet ada. Tapi keluar nak pergi ke Rembau, nak pergi ke Pilah, tak ada line sepanjang jalan. Jadi saya baru-baru ni 2 minggu sudah saya umumkan satu dasar baru. Di mana ada jalan, di situ ada internet. Ini goal, ini objektif kita. Sasaran kita. Sasaran kita. Itulah, di mana ada jalan, di situ ada internet. Penting tu sebab tiba-tiba tengah WhatsApp ada line, lepas tu hilang, tu boleh bikin gaduh tu. So kita ada macam ni lah kan. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Di mana ada jalan, di situ ada internet. Tambah lagi satu. Kan? Betul. Tapi itulah, bila kita bercakap mengenai internet dan juga 5G, kita selalu berikan tumpuan kepada belia kerana golongan ini yang sangat-sangat memerlukan, khususnya dalam segi pembelajaran. Tapi baru-baru ini juga YB ada umumkan pakej untuk penjawat awam pula. Ya. Kita ingin membantu seramai mungkin. Jadi alhamdulillah syarikat-syarikat telco setuju bermula 31 Ogos. Semua penjawat awam tak kira grade akan diberikan yang melanggan pakej postpaid. Jadi kena dapatkan postpaid. Okey, baik. Akan dapat insentif rahmah penjawat awam. Insentif rahmah postpaid penjawat awam. Jadi dia akan potong RM10 daripada bil. Setiap bulan? Setiap bulan. Sampai bila itu, YB? Sampai insya-Allah kita harap berterusan. So kena tukar. Ya, tukar. Dia sebenarnya bila kita teliti banyak negara, Korea Selatan contohnya, 60% daripada pelanggan telco menggunakan postpaid. Manakala dalam 35-40% menggunakan prepaid. Kalau di Malaysia dia terbalik. 60% menggunakan top up, prepaid. 35-40% melanggan secara postpaid. Jadi saya lihat mungkin ke depan lebih ramai yang akan tukar plan, sekiranya mereka lihat plan postpaid ni macam kita sebut tadilah, murah, laju, stabil, Jadi ini antara perkara yang kita sedang usahakan. Berbalik kepada belia itu tadi, yang kita memang tertarik ialah mengenai Starlink. Sangat-sangat tidak disangka perkara tersebut. Jadi bagaimana sebenarnya penerimaan dan juga bagaimana penggunaannya sekarang di APTA khususnya? Kita sebenarnya kalau kita lihat berdasarkan MCMC, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, ada bagi liputan 4G sekarang di seluruh negara kita dah capai 96.92%, 97% lah. Maksud ada lagi 3% kawasan berpenduduk yang tidak ada coverage, tak ada line, tak ada internet. Dan daripada 3% ni ada sejumlah yang boleh kita pasang menara dan kita boleh pasang fiber optik, kabel gentian optik. Ini penting untuk kita dapat internet yang laju.
Tapi ada setengah tempat sebab dia mungkin terlalu jauh di kawasan pedalaman ataupun terlalu berbukit bukau. Mungkin menjadi cabaran kepada penyedia perkhidmatan untuk sediakan seperti di kawasan-kawasan lain. Betul. Jadi terutama di kawasan-kawasan seperti ini, contoh di Baram ataupun di beberapa lokasi yang agak jauh ya, Starlink ataupun mana-mana penyedia perkhidmatan internet satelit. Di Malaysia kita ada 4 termasuk Starlink. Jadi kita boleh gunakan mana-mana yang satu. Tapi dia boleh membantu dari segi kesaling hubungan, connectivity. Ada satu saya baca dalam Twitter. Sekarang ni dinamakan semula sebagai X. Dia bukan Twitter, dia sekarang X kan. Ada seorang cikgu ni di Baram. Dia tempah Starlink, dia on dan dia tengok kelajuan internet sebab situ tak ada internet. Jadi tapi bila dia dah on, dia dapat 300 Mbps. Jadi bagus. So saya nampak ada tempat-tempat yang sesuai. Bagi pihak kementerian dan MCMC, kita sekarang sedang usahakan sedikit kajian. Kita mulakan hari itu dengan UiTM Kuala Pilah. Orang tanya, kenapa Kuala Pilah? Kuala Pilah dah ada Starbucks, dah ada apa semua macam ni kan. Tapi di satu sudut di mana kampus UiTM ni ada, di Kuala Pilah, lain tak ada. Dia bukan di Pekan. Dia bukan di kawasan yang ni, dia jauh sikit, luar bandar. So di situ kita nampak mungkin Starlink boleh mainkan peranan sebagai penyelesaian sementara, interim, sambil kita tunggu penyelesaian yang lebih menyeluruh. Dan saya lihat insya-Allah hari ini pasukan dari MCMC sedang memasang Starlink di satu kampung orang asli. Kita buat proof of concept juga untuk tengok sama ada sesuai tak sesuai. Dan saya akan kerjasama dengan beberapa kementerian untuk dapatkan lokasi termasuk klinik kesihatan, sekolah dan juga beberapa kawasan penempatan yang agak jauh ataupun belum ada menara untuk kita sediakan perkhidmatan internet. Itu merupakan satu inisiatif yang baik sebenarnya untuk kita dapatkan jurang sebenarnya dari segi harga satu dan juga kita beri akses kepada semua orang khususnya mungkin mereka ada di luar bandar juga dapat merasakan kestabilan internet yang ada di sana nanti. Dan kita nak tanya kepada YB juga berkaitan dengan ekonomi madani. Kita nak mungkin perkaitannya antara digitalisasi dan juga ekonomi madani ini khususnya kepada rakyat Malaysia yang ingin tahu apakah keberkesanannya. Sila. Untuk Kementerian Komunikasi dan Digital, aspek paling penting daripada kerangka ekonomi madani yang diluncurkan Perdana Menteri 27 Julai yang lalu ialah aspek aspek digitalisasi. Dan sebenarnya sektor ekonomi digital ini adalah sektor yang berkembang dengan sangat pantas, sangat pesat. Setakat hari ini lebih kurang 23% KDNK kita disumbang oleh sektor ekonomi digital sahaja. Dia hampir bersamaan dengan sumbangan daripada seluruh negeri Selangor. Dan jangkaan kita menjelang 2025, peratusan ini boleh meningkat menjadi 25.5%. Jadi dia sangat signifikan, sangat besar. Dan sebenarnya bila saya teliti di banyak kawasan-kawasan macam 2 hari sudah saya di Felda di Ulu Bernam, Felda Soeharto. Dan di situ kita lihat ramai anak muda berhijrah ke kawasan bandar untuk cari pekerjaan. Tapi dengan internet dan ekonomi digital, sebenarnya ada cara untuk mereka mendapat pendapatan yang tinggi tanpa mereka meninggalkan kampung halaman. Mengurangkan migrasi ke bandar, tapi tidak mengurangkan peluang mereka untuk memajukan diri, keluarga dan mendapat pendapatan yang baik. Saya bagi contoh, bulan 5 hari itu di Langkawi, Sempena 5, saya melawat beberapa pedi. Satu pedi di Pulau Tuba. Dan pedi ini pusat ekonomi digital. Pusat ekonomi digital bawah MCMC. Dan di situ kita lihat pengurus rata-rata wanita berusia mungkin awal 20-an, 24, 25 macam tu. Ada di kalangan mereka yang turut menjadi reseller ataupun dropshipper dan ada setengah tu mereka memaklumkan pendapatan daripada kerja-kerja internet ni
boleh dapat belasan ribu sebulan. Betul. Jadi you all pun mesti tertanya-tanya, kenapa lah you all nak jadi compare, nak jadi berhenti lah. Berhenti lah. Jadi masuk ekonomi digital kan. Saya keluar dulu. Rumah je lah. Kan? Jadi dari segi ekonomi negara kita dan konsep ekonomi madani, mengurangkan jurang ataupun kesenjangan digital ini serta melengkapkan rakyat dengan literasi digital, celik IT, celik digital. Kita faham apa yang perlu kita jaga dari segi data peribadi, bagaimana melakukan transaksi, mengelak daripada kena scam. Jadi kalau kita ada perkara-perkara asas ini dan internet yang baik, murah, stabil, laju, sebenarnya banyak yang boleh kita lakukan di mana saja kita berada. Jadi saya nampak dalam konteks ekonomi madani, digitalisasi ini ada beberapa perkara penting yang kementerian lakukan. Pertama, infrastruktur. Saya sebut tadi, kita berhasrat untuk merealisasikan dasar di mana ada jalan, di situ ada internet. Kedua, saya sentuh tadi sikit tentang keselamatan data. Itu pun penting. Dan ketiga, saya lihat ekonomi digital mampu menarik banyak pelaburan dalam negara kita. Setakat Jun 2023 berbanding dengan Jun hingga separuh pertama 2022, jumlah pelaburan digital ekonomi digital yang masuk ke Malaysia meningkat dari 7.5 bilion separuh awal tahun lalu menjadi hampir 28 bilion pada tahun ini. Maksudnya memang pelabur nak datang ke Malaysia, bawa pelaburan yang besar-besar untuk mereka, sebab mereka lihat Malaysia ni stabil, dari segi kita fasih berbahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa India dan English kan. Jadi mereka lihat potensi itu ada dan mereka nak bawa pelaburan ke Malaysia. Ya, pelaburan itu masuk, ini membawa maksud peluang pekerjaan juga meningkat. Tapi persoalannya ialah adakah kita mempunyai tenaga pakar yang mencukupi? Ya, ini cabaran. Saya lihat kalau anak-anak muda faham masa depan yang cerah boleh kita peroleh dengan keupayaan kemahiran dalam bidang ekonomi digital. Perkara asas ialah sekarang kita nampak ramai guna ChatGPT contoh. Persoalannya, adakah boleh lahir dari kalangan rakyat Malaysia pencipta ChatGPT masa depan? Itu cabarannya. Kan? Jadi bukan ChatGPT sahaja yang kita nak gunakan. Kita nak cipta yang baru. Nak cipta yang baru. Dan ini satu aspek yang sangat penting dalam sektor apa disebut sebagai content kreatif, digital content, digital creative content. Kita banyak contoh produk-produk seperti Upin dan Ipin, Mekamato. Tapi ia bukan ditonton oleh rakyat Malaysia saja. Ya, kita bawa ke Indonesia, Brunei, Singapura. Maka dari segi penyediaan perkhidmatan, market kita, pasaran kita bukan sekadar 34 juta rakyat Malaysia. Ataupun 34 juta yang berada di Malaysia. Tapi saya percaya dalam konteks ekonomi madani dan hala tuju masa depan kita, kita perlu lahirkan bakat, wujudkan peluang, sediakan prasarana dan cipta produk-produk yang dapat kita pasarkan bukan hanya dalam negara, tapi kepada 650 juta penduduk sekitar Asia Tenggara. Itu harapan yang sangat baik sebenarnya untuk kita memasarkan kehebatan ekonomi kita kepada 652 juta penduduk di sekitar Asia ini. Dan kalau kita ingin kongsikan mungkin dari segi cabaran untuk kita lah, hari kita cakap benda-benda yang sorok-sorok sahaja, tapi pastinya di kementerian juga mempunyai cabaran tersendiri untuk kita menjayakan hasrat ini. Mungkin Wabi boleh kongsikan dan mungkin ada usaha yang telah dilakukan untuk kita mengatasi cabaran tersebut. Sebenarnya antara masalah paling kronik dan paling besar yang kita hadapi dalam bila kita sebut tentang aspek digital, ekonomi digital, komunikasi, sekarang ni masalah scammer. Ya, jumlah yang kita hilang akibat aktiviti scammer ni, jenayah scammer ni terlalu tinggi, mencecah 1 bilion ringgit setiap tahun hampir secara purata. Dan terdapat berdasarkan laporan daripada PDRM 14 jenis scam. Betul. Ada scam yang katalah kawan call kata on the way tapi sebenarnya tak mandi lagi. itu pun scam juga. Itu scammer juga tu. Tapi lebih serius, ada scam yang berbentuk bersemuka, ada yang dalam talian, ada yang on call, dan akhirnya
kita perlu lengkapkan rakyat Malaysia, tidak kira umur, tidak kira di mana mereka berada, dengan pemahaman tentang aspek-aspek keselamatan dalam menggunakan internet. Ini bagi saya satu cabaran. Kita tak fikir tentang perkara ni. Tapi sebab kita tak fikirlah, maka penjenayah scammer ni dia nak cuba. Jadi dia akan call. Dia akan call. Oh, saya daripada Bukit Aman. Ya. Oh, saya daripada pejabat menteri. Macam sama dah suara YB kan. Tapi sebenarnya bukan. Betul. Jadi harapan saya rakyat Malaysia sentiasa tabayun, sentiasa mengesahkan sama ada panggilan yang kita terima, WhatsApp yang kita nampak ataupun baca, SMS ataupun berita yang sampai kepada kita. Jadi prinsip tabayun itu, mengesahkan itu sangat penting, tidak kira menentang scammer ataupun berita palsu ataupun maklumat yang tak sahih. Jadi ini melibatkan satu pemahaman di kalangan rakyat dan perubahan sedikit tentang budaya bila kita menggunakan internet. Masalah ni tak unik kepada Malaysia. Ya, betul. Ya, kita tengok di Singapura, masalah yang sama berlaku. Mereka pun terkesan akibat scammer. Betul. Ya, dan saya lihat ada beberapa perkara yang perlu kita lakukan dari segi undang-undang. Tapi kalau rakyat Malaysia dalam menggunakan internet berwaspada, saya rasa insya-Allah kita dapat mengemudi keadaan ini dengan baik. Ya, dan juga yang paling penting ialah etika. Apatah lagi macam sekarang ini 2-3 hari ini memang suhunya agak panas di media sosial. Jadi kita ingin menyentuh sedikit mengenai etika ini di media sosial, YB. Ya, saya teliti contoh dalam TikTok, dalam Facebook, dalam IG, Instagram, ya, dalam X, WhatsApp. WhatsApp. Jadi kita kena, bagi saya, teliti maklumat yang sampai kepada kita dan buat pengesahan. Bagi saya, kalau nak berita yang sahih, yang sah, rujuk RTM. Itu tempat nombor 1 untuk dapatkan pengesahan. Kalau berita itu tak muncul, kalau kita Google tak nampak, kalau kita teliti tak ada siapa bercakap tentang perkara itu daripada sumber rasmi. Terutama contohnya hari Sabtu ni, bila kita tunggu keputusan, ya. Jadi sehingga disahkan oleh SPR, selagi mana belum disahkan, dia belum lagi. Betul. Ya, jadi kita perlu sentiasa berwaspada. Dan yang saya risau dalam media sosial ni, kadang-kadang kita baca headline je, baca tajuk je. Betul. Isi tak baca. Kedua, kita kadang-kadang tengok nampak macam real, nampak macam SPR punya website ataupun SPR punya ni. Tapi rupa-rupanya bukan. Jadi, bagi saya, dalam kita menggunakan media sosial, sebenarnya munasabah untuk kita ada sedikit rasa was-was. Ya. Okey untuk ada sedikit rasa was-was. Semak dulu. Betul ke ni RTM? Contoh kan. Tengok-tengok dia kata RTM X. Itu tak ada. Mungkin warnanya lain. Warna dia lain kan. Dan jadi sentiasa berhati-hati. Kita ada beberapa sumber. Contohnya di MCMC ada satu laman web namanya sebenarnya.my. Dan di Bernama juga ada satu laman web namanya mycheck.my. Dan kedua-dua sumber ni dia bekerja untuk mengesahkan ataupun menafikan berita yang tular. Jadi pastikan berita itu sahih, janganlah dihebah-hebahkan. Nak tahu sahih tak sahih pastinya di RTM. Kita amalkan juga konsep tabayun seperti yang diucapkan oleh YB. Kena ada was-was sikit. Ya, betul. Call tiba-tiba saya YB Fahmi Fazil. Jangan terlalu percaya. Jangan, tanya Irfan. Okey, terima kasih banyak kita ucapkan kepada YB Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi dan Digital, dan kita harapkan kepada anda semua jangan lupa untuk tukar tadi prepaid ke postpaid. Ya, betul. Untuk jauh awam. RM10 pengurangan untuk setiap bulan. Ya. Lepas ni kita tukar terus. Okey, baik. Terusnya kita akan bersama-sama dengan rakan pelapor di Melaka, Cerita Pagi di sana, dengan rakannya Nur Amalina Abdul Halim. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk maklumat, pembinaan hak pusat pandu lalu ataupun drive-thru Kita Recycle yang pertama telah pun diwujudkan di negeri ini, yang mana ianya mampu memperkasakan lagi kesedaran amalan kitar semula dalam kalangan masyarakat. Dan itu bagi berkongsi dengan lebih lanjut lagi bersama dengan saya pada pagi ini adalah Pengurus Besar Korporat SWM Environment, Encik Muhammad Nurlisa Muhammad Nordin. Baik, Encik Nurlisa, mungkin boleh kongsikan kepada penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia mengenai dengan pusat pandu lalu Kita Recycle yang ada di Taman
Taman Botanikal Melaka Aikroh ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Malaysia. Hari ini kita berada di hub drive-thru kita recycle SLB Environment di Taman Botanikal Melaka. Yang mana fasiliti drive-thru kita recycle ini telah dilancarkan pada 30 bulan Mei yang lalu. Dan ini adalah salah satu usaha sama strategik di antara SLB Environment dan juga Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya, yang mana kita bertujuan membangunkan fasiliti ini bagi memudahkan masyarakat untuk menguruskan dan juga melupuskan barangan kitar semula mereka, yang mana apa yang mereka perlu laksanakan adalah drive-thru dan drop-off. Ada melalui kompartmen-kompartmen yang telah kita sediakan seperti kertas, plastik dan juga lain-lain barang. Dan yang paling penting adalah masyarakat perlu dulu berdaftar dengan program kita recycle, yang mana mereka akan mendapat QR code sendiri dan mereka perlu meletakkan stiker QR code ataupun menuliskan nombor pendaftaran kita recycle mereka. Dan kemudian diletakkan dalam kompartmen dan kita akan kutip dan kita akan sorting dan kita akan SWM akan rekodkan dalam aplikasi mobile apps kita recycle, dan mereka boleh melihat perkembangan ataupun prestasi aktiviti kitar semula mereka, dan mereka mendapat redemption point RP daripada aktiviti kitar semula itu, dan mereka boleh tebus kitar RP tadi kepada wang tunai melalui transfer online banking. Dan dari segi operasi, mereka orang ramai boleh meletakkan ataupun drive-thru dan drop-off barang kita semula ini pada bila-bila masa. Dan kecuali pada hari Sabtu, kita ada stationkan our people here daripada jam 9 pagi hingga tengah hari untuk masyarakat mendapat maklumat-maklumat berkenaan dengan program kita recycle. Selain daripada di Taman Botanikal Aikroh ni kan, mungkin ada perancangan pihak SWM Environment untuk orang kata membuka lebih banyak lagi pusat pandu lalu kita recycle ini. Alright, kita dalam rangka merancang membuka lebih banyak lagi drive-thru kita recycle facility ini di seluruh ataupun di setiap PBT di negeri Melaka. Dan kita juga melihat rakan-rakan strategik di luar sana yang mana ingin bekerjasama dengan pihak SLB Environment untuk mewujudkan fasiliti seperti ini, yang mana ataupun khususnya kepada entiti perniagaan organisasi yang mengamalkan agenda ESG, Environmental, Social and Governance, dan kita sama-sama boleh mendapat manfaat daripada program ataupun daripada fasiliti ini. Dan kalau saya boleh update dari sejak kita mula beroperasi pada 1 hari bulan Jun yang lalu sehingga hujung Julai untuk tempoh 2 bulan, fasiliti ini saja telah berjaya mengumpulkan sebanyak 5,000 kilogram barangan kitar semula, iaitu lebih kurang 5 tan, dan ianya menyumbang sebahagian daripada sejumlah 200 tan barang kitar semula yang telah kita kutip di Melaka sejak tahun 2018. Sebelum kita berakhir, Cik Nurlisam, mungkin ialah harapan Cik Nurlisam sendiri kepada seluruh rakyat terutama di negeri Melaka ini untuk sentiasa mengamalkan kitar semula demi masa depan negara ini. Aspek yang paling utama dalam pengurusan sisa pepejal di rumah ini adalah pengasingan sisa di punca di mana ia dijana. Kerana apabila sisa itu dapat diasingkan antara barang kita yang boleh dikitar semula dengan tidak boleh dikitar semula, dan mana barang yang boleh dikitar semula kita akan asingkan mengikut kategorinya, plastik, kertas dan lain-lain, dan kemudian dengan menyertai program kita recycle SLB Environment boleh mendapat ganjaran dan juga sedikit pendapatan tambahan daripada aktiviti kitar semula, di samping menyumbang kepada pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Baik, terima kasih Encik Nurlisam atas perkongsian itu. Baik, saya kira sampai di sini dahulu Cerita Pagi dari Melaka bersama saya Nur Amalina Abdul Halim serta kru penerbitan. Kembali semula bersama rakan tugas di studio. Selamat pagi Malaysia. Silakan. Terima kasih rakan pelapor Amalina. Itu cerita pagi. Irfan nyanyi terus sakit tengkuk. Kenapa sakit tengkuk sangat ni? Betul lah Irfan. Tak tengkuk. Itulah tengkuk macam tak berapa nak okey. Aduh, kenapa? Ini ada drama bersiri. Tajuknya sakit tengkuk. Betul lah. Jom kita saksikan trailer ni dulu. Sakit-sakit. Aduh. Hidung aku yang kepo ni berbau sesuatu yang pelik dan mengerikan akan berlaku dekat kampung harapan suci kita ni.
Penanggar tu ada kena-mena dengan arwah nenek Fea. Nurul, semalam mata mak ni sendiri nampak kamu tu penanggal. Saya manusia. Tengok tengkuk saya ni masih ada di atas bahu saya ni. Tengok. Hei Lala, muka aku puaka tapi hati aku tak puaka macam hati kau. Kenapa tu, San? Tengkuk ni sakit sangat. Rasa macam nak cabut kepala. Sakit tengkuk betul lah. Mungkin sebab rambut kat sini kan dia berat sebelah. Dia sakit tengkuk betul lah Irfan. Oh, itu jawapan dia. Itu jawapan dia sebenarnya. Apa pun nak tahu sakit tengkuk betul lah tu macam mana. Petang ni dah pun bermula. 2:30. Kejap lagi. Hari ini kita ditemani oleh pengarah dan juga pelakonnya. Adi Fitri Muhammad Yunus selaku pengarah dan juga Kak Sheila Mambo. Assalamualaikum. Sihat ke? Alhamdulillah. Sakit tengkuk okey? Okey. Dah mula macam ni. Okey, sakit tengkuk betul lah. Ini drama ni berkaitan dengan apa? Pengarahnya. Okey, dia macam ni. Sakit tengkuk ni dia mengaitkan sebenarnya cerita pasal masyarakat kat kampung ni, Kampung Harapan Suci ni. Zaman sekarang. Nama bukan main Ya, sebab kalau kita tengok, kalau kat kampung, apa-apa benda yang pelik saja berlaku, mesti diorang ingat benda ni ada benda yang gaib lah. Misteri lah apalah. Tapi sebenarnya cerita ni kita nak memaparkan setiap apa yang benda terjadi ada di penjelasan dia yang sebenar. Ada hikmahnya. Ya, so jadi jangan tengok satu babak tu ataupun satu peristiwa tu satu persepsi saja. So tengok ada dimensi lain, persepsi yang lain. Itu sebab saya sakit tengkuk tadi sebab rambut. Itu dimensi lain. Berat sebelah. Dia berat sebelah. Jadi apa genre yang ditengahkan dalam drama bersiri Sakit Tengkuk betul? Okey, genre ni sebenarnya dia komedi seram. Oh, okey. Seram. Seram tu adalah sebenarnya kita sendiri yang buat tu seram. Ya. Okey. Macam Kak Sheila Mambo, macam mana watak dan juga pewatikan dalam drama ni? Saya menjadi ibu mertua kepada Atika dan siapa this lelaki tu? Sahib Muafi. Jadi mak dia. Okey. So saya melawan pada mulanya saya apa orang kata menyangkakan perkara itu betul. Apa yang dipredik oleh orang kampung kena hasutan, cakap benda itu betul. But for the real benda itu tak betul. Yang sakit tengkuk betul tu ada sebab dia. Ada sebab dia. Itu masih rahsia sekarang. Itu masih rahsia. Kita tak disclose lah. Kita tengok seluruh episod tu kita tahu kenapa. Sebab menantu dia, watak tu Nurul, dia main oleh Atika suami. Bila dia berkahwin, selepas dia berkahwin, satu kampung menuduh dia yang dia adalah seorang penanggal. Patutlah tengkuk. Tengkuk. So jadi malam-malam dia nampak kepala dia, badan dia terbang, gitulah. Kita tengok trailer tadi kan. Ada line kat sini. Ya. Ada. Memang ada. Tengok dalam episod 1 kita tahu. Dia tunjuk macam mana sampai orang kampung tu percaya yang dia adalah yang mengamalkan ilmu hitam. Keluarga dia mengamal ilmu hitam. Dia sangkalah. So jadi orang kampung ni bila nampak benda-benda macam tu terus cepat percaya. Biasalah, itu biasa. Ya, padahal ada kisah di sebaliknya. Anak pula dia tu dibesarkan oleh nenek dia yang dibawa nenek dia pula siapa? Rumina Sidik. Macam betul lah ni kan, betul-betul lah ada penanggal kat situ kan. Sebab dalam episod utama pun kita tahu dia tengok ini nenek dia. Nenek dia orang kampung nampak bila malam-malam berjoget-joget dalam bilik air. Berjoget-joget dalam bilik air? Tetapi ada penjelasan dia. So jadi setiap episod ni specialnya drama ni setiap episod tu di akhir penceritaan drama ni ada dia punya menceritakan tentang apa yang terjadi sebenarnya. Jadi akan ada penjelasannya supaya pihak audience pun tak keliru dan juga ini persepsi sebenarnya. Jadi selain daripada Kak Sheila Mambo, lepas tu kita ada Rumina Sidik, siapa lagi? Kita Sheila Mambo, kita ada Rumina Sidik, kita ada Badrul Mudayat. Ya, kita Badrul Muhayyad yang tak pernah buat komedi. You should all tengok. You patut tengok Badrul Muhayyad dan. Okey. Kita ada Atika Suhaimi. Atika Suhaimi dia main lah sebagai Nurul lah. Itulah penanggal tu. Ya. Adakah setiap episod ini akan bersama
sangkut paut ataupun lain episod lain cerita dia? Okey, cerita dia memang based on premise menantu dia yang dikatakan mengamalkan ilmu hitam tu. Okey. Dan di sepanjang cerita tu ada cerita-cerita kecil-kecil tetapi premis dia masih sama. Tu yang menarik tu. Nampak dah. Dia sebenarnya prediction orang kampung. Orang kampungnya tu yang membuat anggapan cerita jadi panjang-panjang dia bawa dia ni punya assuming yang ni termasuklah mak mentua dia sendiri pun terikut dengan assuming orang kampung. Sebab itulah tak pasti jangan kongsi. Betul. Tengok kat RTM lah. Kena tengok RTM. Berita tu keluar ke tak keluar? Itulah kita nak educate masyarakat supaya buka minda. Tak pasti jangan kongsi. Jangan ada susu macam fikir tu ada syirik. Kita ni selalu macam itulah. Jadi apa-apa itu dulu pertama yang fikir. Kita ni sangat-sangat menarik. Sangat-sangat menarik. Antara banyak-banyak babat dalam drama ni, yang mana satu yang paling Kak Sheila teringat sampai sekarang? Terbaru cakap tadi. Yang mana? Kena tidur kat kubur. Tidur kat kubur? Tidur dekat rumput, dekat lalang. You must tanya pukul apa tau? Pukul berapa? Pukul 2 pagi, 3 pagi dengan asap semua. Itu macam boleh betul-betul jumpa. Kita shoot dekat Kopeng, kawasan kubur lama tau. Ya, kawasan kubur lama. And Atikah pun kena tidur kat kubur tu. Dengan asap-asap semua yang ada tu, rasa-rasa. Rasa-rasa kena tengok lah nanti. Kita kena tengok lah. Sakit tengok lah masa tu kan. Okey, selain daripada membawa mesej untuk pastikan berita itu sahih baru dikongsi, apa lagi mesej yang ingin diangkat dalam drama bersiri ini? Okey, mesejnya adalah satu, sebuah masyarakat terbuka. Dan juga mesej adalah pasal satu penyakit yang di kalangan kita masyarakat yang ada tetapi belum lagi diketengahkan. So jadi kalau tengok cerita ni, dia adalah satu penyakit yang pertama kali kita ketengahkan. So dia adalah satu penyakit. So jadi perjalanan cerita tu ada penceritaan, ada doktor apa semua mengapa perkara itu terjadi. So jadi dia bagi satu informasi yang menarik premis yang menarik. Kenapa Atikah Suhaimi Nurul ni menjadi begitu? Ada sebab dia, ada penyakit yang dihadapi. Kenapa dia sakit tengkuk? Destination dia dalam satu kampung yang kecil je. Kampung ni kecil, cerita dia besar. Kenapa mulut-mulut ni semua besar? Betul, Jadi cerita tu besar, padahal benda tu kecil je. Baik. Mungkin lagi sekali Kak Sheila boleh kongsikan, promote kepada penonton di luar sana tentang drama bersiri kita itu Sakit Tengkuk. Betul lah, silakan. Okey, hari ini pada pukul 2.30 petang boleh sama-sama kita tonton di di TV OK. TV OK. And then kalau di Astro saluran 146 ya. And then kalau tak sempat tengok boleh pergi dekat ATM My TV. Mana ATM Play? Boleh tengok. Kalau siapa yang tak sempat tengok, ramai yang tak sempat tengok tapi kena tengok dan ulang-ulang. Itu yang seronok cerita dia tu. Seronok. Jadi kita nak tahu jugalah macam mana sebenarnya situasi kampungnya kecil sahaja. Tapi mulutnya besar-besar. So sakit tengkuk. Sebab apa sakit tengkuk tu, jadi kena saksikan drama bersiri ini. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Kak Sheila Bambu dan juga pengarahnya Adik Fitri Muhammad Yunus. Bermula hari ini petang ini jam 2.30 petang. Apa tajuknya, Irfan? Sakit tengkuk betul lah. Okey, kita nak berehat seketika. Selepas ini ada satu lagi ingin kami kongsikan bersama dengan anda, jadi jangan ke mana-mana. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Hasil perpaduan bersama. Inisiatif sudah bermula.
Pembaikan dan pembaharuan dilaksana. Demi negara, rakyat sejahtera. Ketika harapan masih menyala bagi membina negara bangsa. Mandat rakyat paling utama atas nama Malaysia. Siaran langsung Grandstand PRU DUN ke-15, Sabtu 12 Ogos 2023, mulai 8 pagi di TV1, saluran berita RTM dan RTM Klik. Ya, sekali lagi kami mewawarkan kepada anda semua jangan lupa untuk menyaksikan siaran langsung Grandstand PRU DUN ke-15 Sabtu ini bermula jam 8 pagi. Sedekah tak penat berjalan lama-lama tadi? Jalan kan demi melunaskan tanggungjawab. Betul. Yang penting anda juga perlu lunaskan tanggungjawab sebagai seorang pengundi. Ya. Tukar demokrasi di Malaysia ini. Okey. Untuk segmen berikutnya kita bersama dengan seorang tamu cukup istimewa. Kita bersama dengan Yang Berhormat Nik Nazmi Ahmad yang merupakan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Assalamualaikum, Wabi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sihat ya? Alhamdulillah. Okey, hari ini kita nak berkongsi kepada penonton berkaitan dengan ekonomi madani untuk kita memperkasa peralihan tenaga. Seperti tadi Wabi juga baru saja ada program di TNB sebenarnya. Dan kita nak bertanya, apakah sasaran ekonomi madani ini memperkasa rakyat di bawah portfolio kementerian sendiri? Silakan. Ya, sebagai mana kita semua sedia maklum, di bawah gagasan naratif ekonomi madani ini, antara beberapa perkara yang relevan ialah pertama ialah untuk meletakkan Malaysia ini antara ekonomi Asia yang terulung dan untuk memastikan kita dapat mengangkat darjat kehidupan rakyat secara keseluruhan. Maka di bawah Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ataupun nama singkatan dia NRECC, kita ada beberapa elemen yang relevan dengan kita. Pertama ialah soal ketahanan iklim ataupun climate resilience. Termasuk di dalam aspek ini ialah peralihan tenaga. Kita nak ada ketahanan iklim itu, kita kena melalui proses peralihan tenaga yang rendah karbon. Dan kedua ialah kita juga menekankan tentang akses sejagat kepada kemudahan-kemudahan air dan elektrik kepada keseluruhan rakyat, sebab walaupun prestasi kita sangat baik dari segi perkara ini, tetapi masih ada poket-poket kelompok-kelompok rakyat yang belum lagi mendapat akses, misalnya kalau air di Sabah dan di Kelantan ataupun air yang berkualiti. Jadi itu antara perkara yang kita nak atasi menerusi gagasan ekonomi madani. Ya, kita akan perincikan mengenai air itu tadi sebentar saja lagi, tapi saya mengambil kembali dalam debat semalam Yang Berhormat Rafizi juga jelas menyatakan bahawa sektor peralihan tenaga itu memberikan satu pelaburan yang cukup tinggi bukan sahaja di dunia tapi juga di Malaysia. Mungkin untuk kita memahamkan rakyat bagaimana sebenarnya itu boleh diterjemahkan dan juga apa di antara impak yang boleh kita terima sebagai masyarakat. Ya, bila kita bercakap tentang soal peralihan tenaga, sebagaimana saya sebut, ia berkaitan dengan ketahanan iklim. Kita selama ini bergantung kepada bahan api fosil, yang mana ia memberi kesan kepada alam sekitar dan juga perubahan iklim kerana pelepasan gas gas rumah hijau atau greenhouse gases. Jadi bagaimana kita sebab itu penting peralihan tenaga ni, perkara pokok dia mudah aja untuk kesinambungan anak cucu kita. Ya, sebab sekiranya kita dah lalui dalam tempoh beberapa minggu ini cuaca yang terlalu panas, ekstrim, ya, betul. Banjir yang menjadi lebih menggila beberapa tahun ini, luar daripada kebiasaan di seluruh dunia melalui perkara tersebut. Jadi atas sebab itu kita perlu berbuat satu, dan perkara terpenting ialah kita kena mengurangkan pergantungan kepada gas, kepada bahan api fosil. Kalau di Malaysia ini banyaknya yang paling tercemar ialah arang batu. Kedua ialah gas asli. Tetapi itu jauh lebih rendahlah pelepasan karbon dia. Dan kita nak menggunakan lebih banyak, kalau di Malaysia kita ada tenaga hidroelektrik dan biomass, dan yang paling banyak dan berpotensi sebenarnya ialah tenaga solar, tenaga suria, sebab kita mempunyai cahaya yang matahari yang sangat baik. Jadi
Jadi pertama ialah tentang soal survival kita. Tetapi kedua, kita juga tahu sebab dalam usaha dunia untuk mengatasi masalah ini, sama ada di peringkat antarabangsa seperti Perjanjian Paris ataupun di peringkat Kesatuan Eropah, syarikat-syarikat tertentu dan sebagainya, mereka mempunyai matlamat net zero mereka yang tersendiri. Kita sendiri Malaysia, kita ada sasaran net zero seawal 2050. Ya. Jadi bila kita ada matlamat-matlamat ini, ya, banyak dasar-dasar sekarang yang mana mereka nak lihat pelepasan karbon kita semakin berkurangan dan sebagainya. Jadi sekiranya kita tidak mempunyai dasar kita yang tersendiri, banyak syarikat-syarikat yang tidak akan membeli barangan daripada negara kita. Banyak negara-negara yang tidak akan membenarkan Malaysia menghantar barangan kita sebab kita masih lagi bergantung kepada bahan api fosil. Jadi selain daripada soal kelangsungan anak cucu kita, ia juga soal periuk nasi kita. Untuk sebab Malaysia ni kita tahu sebagai sebuah negara yang berdagang. Jadi sebab itu perkara ini penting. Bila kita masuk peralihan tenaga, dia akan ada kerja-kerja kemahiran tinggi dan dia ada membuka ruang-ruang ekonomi yang besar kepada negara kita. Okey. Yang Menteri ada menyebut berkenaan dengan pelaksanaan semula untuk tarif elektrik dan kita nak tahu juga impaknya kepada masyarakat khususnya, adakah mereka ini akan mempunyai kesan yang positif ataupun sebaliknya? Dia subsidi ini penting, tetapi subsidi yang sebenarnya paling berkesan ialah subsidi bersasar. Ya. Kalau tak, dia akan jadi subsidi yang tersasar. Kan? Jadi sebab itu kita faham ketika awal negara kita membangun, kita nak tarik kilang datang. Industri datang. Bila kita nak tarik mereka, antaranya kita jamin harga utility itu murah. So kerajaan subsidikan. Kedua, kita jamin kepada kilang-kilang ini kadar gaji juga boleh rendah untuk pekerja-pekerja. Bila gaji-gaji pekerja itu rendah, maka kemampuan mereka nak bayar bil pun perlu dikawal oleh kerajaan sebab mereka tidak ada gaji yang cukup. Jadi selama ini kita ada apa yang dipanggil blanket subsidi atau subsidi pukul rata. Semua dapat. Tetapi sebenarnya perkara itu tidak adil sebab kalau kita lihat kan, makna rumah yang ada 10 aircon, dia dapat subsidi lebih banyak daripada rumah yang hanya ada kipas dan peti sejuk. Yang merupakan orang mungkin kita kata B40. Jadi apa yang kita telah mulakan sejak pentadbiran kerajaan perpaduan, kita telah melaraskan subsidi 2 kali, yang mana pertama kita naikkan, kita kurangkan subsidi untuk industri-industri yang menggunakan voltan tinggi dan juga voltan sederhana, kebanyakan kilang-kilang besar. Jadi memang kenaikan dia ketara walaupun masih ada sedikit subsidi ketika itu, tetapi kita rasa itu perlu. Ya. Dan yang terbaru, kita baru pertama kali menyentuh tarif untuk rumah ataupun domestik, yang mana pengguna 1,500 kilowatt jam ke atas sahaja kita naikkan daripada rebat 2 sen kepada surcharge 10 sen untuk mereka. Jadi kenaikan 12 sen. Tapi untuk makluman, 1,500 kilowatt jam ini biasanya bil mereka lebih kurang RM700 ke atas. Ya, jadi saya tahu bukan semua di antara kita kira 99% daripada akaun domestik bil dia di bawah kadar itu. Jadi kita merasakan perkara ini perlu kita teruskan supaya dia tidak jadi, sebab saya rasa akan sampai satu ketika memang kita takkan mampu terus subsidi yang secara menyeluruh. Jadi untuk kita memastikan kita dapat subsidi ini sampai kepada sasaran, kita kena buat secara perlahan pelarasan ini supaya tidak ada satu kejutan. Kita tak mau tiba-tiba subsidi hilang, baru kita daripada kita bayar bil 200, tiba-tiba bayar bil RM1,000. Saya rasa itu lebih kesan dia lebih negatif kepada pasaran. Ya, itu merupakan satu langkah yang baik sebenarnya, walaupun satu keputusan yang tidak popular. Tapi ya, seperti mana YB katakan tadi, bukan semua yang terkesan. Bil elektrik rumah berapa? 200. Paling tinggilah maksimum. Jadi 700 ni selayaknya dan semampunya sebenarnya. Subsidi ini bersasar bukan tersasar. Iya, dia bersasar. Tapi beralih daripada elektrik tadi, kita masuk pula ke isu air yang sering diutarakan, apatah lagi menjelang PRU ini. Isu air sahaja yang dimainkan, khususnya di negeri-negeri tertentu. Kalau kita melihat mungkin di Sabah ataupun di Kelantan, bekalan air terawat ialah perkara pertama, ataupun mungkin secara konsisten. Kalau di Sabah itu konsistennya. Jadi bagaimana melihat pada perkara ini, YB? Bagi negeri Sabah, dia skop dia berbeza sedikitlah sebab dia perundangan bekalan air sama juga seperti elektrik. Kalau di Semenanjung,
dia di bawah satu perundangan, tetapi kalau di Sabah dan Sarawak, kerajaan negeri itu ada peranan yang besar. Jadi bagi Sabah, antara kekangan dia untuk berlaku adil geografi dan saiz negeri yang sangat besar. Jadi itu jadi antara kekangan dan kita cuba atasi perkara tersebut dengan beberapa pendekatan dan kerajaan juga ada proses untuk membantu mereka. Bagi Kelantan, sebenarnya permintaan air di Kelantan ni tak berapa tinggi secara umum. Ya. Namun kerana bertahun-tahun kurangnya pelaburan ke dalam kemudahan infrastruktur air di sana, dan yang paling penting ialah masalah apabila adanya di negeri Kelantan ini ialah soal tadbir urus dan tata kelola bagi air Kelantan Sdn Bhd. Ini sendiri jawapan yang diberikan oleh mantan Menteri Alam Sekitar dan Air Tuan Ibrahim Tuan Man tahun lepas. Ini soalan saya. Gitu. Jadi bila mereka berdepan dengan isu-isu ini, kita lihat sebahagian besar, hampir separuh daripada permintaan air di Kelantan ini dipenuhi menerusi air bawah tanah, air boring. Dan kita tahu air boring ini kalau tidak dikawal selia oleh pihak berkuasa, macam misalnya JMG, Jabatan Mineral dan Geosains, dia boleh mengeluarkan air yang tidak berkualiti, kandungan logamnya sangat tinggi dan itu tidak baik untuk kesihatan. Baru ni saya pernah ke satu madrasah tu, dia kata kalau dia ambil air tanah, dia nak cuci jubah dia, tak boleh pakai air itu sebab jubah putih dia jadi warna apa? Tak boleh, dia akan jadi kuning. Jadi itu antara isu-isu yang real lah yang ada di sana, yang mana sebab itu Kerajaan Persekutuan juga telah adakan perbincangan dengan kerajaan negeri untuk kita cuba mengatasi. Tetapi sebab saya kata isu air Kelantan ni adalah jadi satu isu yang fundamental dah begitu lama kita tahu. Kalau musim raya, saya mak ayah orang Kelantan, saudara mara masih ramai di sana. Mereka bila balik raya, malah orang Kelantan sendiri dia nak pastikan ada air, kalau ada duit lah, mereka pergi duduk hotel. Sebab dalam hotel tu air dia terjamin. Lagi bersih. Jadi ada lebih bersih. Jadi sebab itu bagi saya kita perlu fikirkan secara semua pendekatan. Ya, Kerajaan Persekutuan tidak ada masalah untuk bantu, tetapi kalau air Kelantan itu takbir urus dia tidak selesai, kita boleh lihat sebagai last resort, pilihan akhir ialah untuk menggunakan Seksyen 114 Akta Perkhidmatan Industri Air, yang mana kita boleh ambil alih dan menyusun semula industri air di peringkat Kerajaan Persekutuan. Buat masa ini operator itu dimiliki oleh kerajaan negeri. Jadi Wabi, secara realistiknya bila kita boleh menguatkuasakan Seksyen 114 itu sebenarnya? Itu soalan cukup mas. Itu sebenarnya macam saya kata pilihan akhir. Jadi kita sudah, macam saya kata, ada beberapa pertemuan. Pertama dalam mesyuarat yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri sendiri bersama Menteri Ekonomi dan saya, yang mana kita panggil MB Kelantan, termasuk Sabah waktu itu Ketua Menteri, tapi kalau Kelantan ni MB, Esko Air Kelantan semua ada di situ. Kita bincang. Jadi mereka ada bagi beberapa wishlist. Kita tengok apa yang relevan, mungkin yang segera untuk bagi kita. Ini soal rakyat, tak ada soal parti dan sebagainya. Tapi macam saya kata, saya mengatakan option untuk ambil alih itu ada sebab pengalaman, ini dah lama kita lalui proses untuk air Kelantan ni, bukan masalah baru. Istilah teh tarik, Nescafe. Jadi, dan yang paling menyedihkan, dia memberi kesan kepada kesihatan rakyat, nyawa rakyat, malah ekonomi. Siapa nak berniaga kalau air macam tu. Jadi sebab itu kita tidak menolak sekiranya option itu terpaksa dilakukan, kita akan lihat jalan tersebut. Bila YB menyentuh mengenai akta ini, saya tertarik juga dengan akta yang akan dibentangkan di Parlimen nanti, Akta Kecekapan dan Pemeliharaan Tenaga. Yang itu berkaitan dengan apa pula, YB? Okey, akta akta EECA, Akta Kecekapan dan Pemeliharaan Tenaga ini merupakan satu akta yang digubal untuk memastikan pengguna besar elektrik. Jadi pengguna besar ni bilangan ni tak banyak sebenarnya. Tapi macam kilang-kilang besar yang memang penggunaan elektrik itu sangat tinggi. Mereka kena buat audit tenaga dan bangunan-bangunan juga kena letak tentang betapa cekapnya penggunaan tenaga di bangunan. Ini bangunan besar lah. Kalau rumah kita tak apa. Jadi
tujuannya apa? Sebab bila kita bercakap soal peralihan tenaga, kita nak kurang bergantung kepada bahan api fosil. Kita selalu bercakap nak buat solar, nak buat kat Malaysia ni angin tak adalah, banyaknya solar, biomass dan biogas. Tetapi kita lupa di spektrum yang satu lagi ialah soal penggunaan itu sendiri. Kalau kita gunakan elektrik yang tak sebanyak ataupun yang penggunaan elektrik yang lebih cekap, maknanya penggunaan kita lebih kurang berbanding dahulu, maka kita tak perlu buat lagi banyak loji-loji jana kuasa ni. Jadi dua-dua elemen ni penting. Satu, tenaga boleh baharu untuk mengurangkan pelepasan karbon, tapi untuk mengurangkan permintaan tenaga, kita boleh adakan kecekapan tenaga. Kalau kita tengok sekarang, sudah ada pun kita tengok kalau kita beli peti sejuk. Kita ada tengok ataupun aircon, penghawa dingin, dia ada tulis bintang-bintang di situ. Stiker tu. Tu menunjukkan kecekapan tenaga. Tapi sekarang kita akan pergi dalam konteks yang lebih besar. Okey. YB, kita bercakap mengenai peralihan tenaga itu tadi. Pelan hala tujunya bagaimana kerangkanya YB kalau boleh dikongsikan? Kita ada plan hala tuju peralihan tenaga nasional yang dilancarkan oleh saudara Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, bersama-sama dengan saya beberapa minggu yang lepas. Jadi kita, sebagaimana saya kata, matlamat besar dia apa? Matlamat besar dia, kita dah umumkan kepada dunia, Malaysia nak menjadi net zero seawal 2050. Jadi kalau kita nak jadi net zero seawal 2050, apa yang kita perlu lakukan? Kita masih lagi bergantung kepada banyak loji jana kuasa, bahan api, khususnya arang batu lah, yang paling mencemarkan. Kita punya kapasiti tenaga boleh baharu kita tidak boleh tahanlah 25%. Sasaran kita 2050 70%. Tetapi mix, dia kena faham kapasiti dan mix. Mix tu tenaga yang betul-betul dijanakan. Tenaga boleh baharu sebenarnya hanya 6%. Ini solar, hidroelektrik, biomass dan sebagainya. Jadi sebenarnya masih banyak potensi yang ada kalau kita nak melalui proses peralihan tenaga. Maka perlu ada beberapa perkara lah yang kita lakukan. Kita ada nak buat satu plan solar besar-besaran dengan Khazanah Nasional, akan buat di Johor sebesar 1 gigawatt. Maknanya itu satu saiz yang sangat besar. Kita nak lihat pembangunan tenaga hidrogen sebagai satu option. Tetapi apa yang saya nak sentuh juga ialah beberapa perkara yang kita juga sedang lakukan. Misalnya, bila kita naikkan tarif, kita faham itu satu cabaran bagi bagi semua pengguna, bagi perniagaan, kilang maupun untuk isi rumah. Tetapi kita juga longgarkan pemasangan solar. Kalau dulu rumah yang satu phase atau 3 phase yang elektrik dia, bekalan elektrik dia ada had untuk pasang panel solar. Sekarang kita dah tak ada had. Kedua, misalnya pengguna-pengguna voltan tinggi, perniagaan lah atau kilang biasanya, sebelum ini mereka tak boleh buat self consumption, penggunaan sendiri tenaga boleh baharu. Mereka dihalang sebab mereka ni adalah antara pelanggan-pelanggan terbesar TNB. Tetapi kita mengatakan untuk berlaku adil kepada mereka, tarif dah naik dengan mendadak, maka sekarang mereka boleh buat 100%. Tarif hijau. Kita naikkan dulu 3.7 sen, sekarang 21.8 sen kilowatt jam. Ramai yang bising juga, dia kata, tetapi kita kena faham biasanya tarif hijau ni diperlukan misalnya oleh syarikat-syarikat besar. Banyak saya kata, banyak permintaan sebab mereka kena report yang mereka menggunakan bekalan air hijau. Bekalan elektrik hijau. Maka atas sebab itu kita naikkan dan respon daripada mereka masih lagi positif, mereka nak perkara tersebut. Dan dulu hanya 30% daripada bekalan elektrik boleh ambil daripada tarif hijau untuk sesuatu akaun. Sekarang dia boleh 100%. Kalau sanggup bayarlah, kan. Tapi dan ada yang sanggup bayar. Jadi ini antara langkah-langkah yang kita ambil yang kita rasa penting untuk kita mencapai matlamat peralihan tenaga negara 2050 nanti. 2050. Baik.
Terima kasih saya ucapkan kepada YB Nik Nazmi Nik Ahmad, Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, atas perkongsian untuk kita memperkasa tenaga kita di Malaysia ini juga. Ya, betul. Jadi sebenarnya kata kuncinya jimatlah. Berjimat cimat. Nanti kalau bil tinggi marah juga kan. Walaupun sebenarnya pelarasan itu kebanyakan antara kita tak terlibat pun sebenarnya. Jadi itu yang perlu kita fahami terlebih dahulu, konsep pelarasan. Kerana itulah yang selalunya dimainkan di media sosial sekarang ini. Lagi-lagi dah dekat dengan PRN kan. Ya, betul. Okey, kita juga nak memberikan satu kata inspirasi kepada mereka di luar sana untuk sentiasa mengibarkan jalur gemilang kerana kita akan menyambut Hari Kebangsaan yang ke-66 31 Ogos nanti. Ya, jangan lupa untuk melunaskan tanggungjawab anda Sabtu nanti dan keluarkan jari, keluarkan kad pengenalan. Berita-berita yang sahih pastinya di RTM. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami bermula jam 8 hingga 10 pagi ini. Saya Syafiqah Ishak. Saya Irfan Syamil Sution. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.